A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz dah bersedia ke Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Hari ini Ustaz bagi tajuk wasiat dan harta pencarian. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Kak Liza selaku pengerusi moderator program kita, kuliah kita pada pagi ini, kemudian Kak Syida dan semualah puan-puan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita nak berbincang tentang isu sepatutnya saya mulakan dengan tajuk wasiat lah. Tapi saya ingat kita mula dulu dengan tajuk yang berkait dengan harta sepencarian. Jadi kalau sempat nanti baru kita mula dengan kita teruskan dengan wasiat lah. Okey. Sebab wasiat tu dia termasuk sikit dalam isu faraid, tapi tak apalah, nanti kejap lagi kita akan ni. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada harta sepencarian. Okey. Bila sebut tentang harta ataupun isu harta sepencarian ni, ramai yang kata antaranya tak ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Kan, tak ada dalil yang menyatakan boleh menuntut harta sepencarian, bahkan mungkin mengganggu berkait dengan faraid, berkait dengan pengagihan harta pusaka. Jadi kenapa pula nak tuntut harta sepencarian? Itu yang pertamalah. Yang kedua pula, masing-masing ada hak masing-masing. Jadi kalau kita katakan hakim ke ataupun sesiap hakim lah, terutamanya mahkamah yang membuat tuntutan ataupun menguruskan isu-isu tuntutan harta sepencarian, dan kemungkinan boleh jadi menang pada satu-satu kes dan menganiayai pihak yang satu lagi dan sebagainya. Tapi bila kita melihat balik kepada isu harta sepencarian ni, kita akan dapat bahawa sebenarnya dia ada dalilnya, ada hujah-hujah yang kita kata pandangan-pandangan para ulama yang kita nak detailkan. Cumanya saya nak sebut, kalau ada yang kata tak ada dalil pada Quran dan Sunnah, memang betul. Sebenarnya tak ada dalil khusus lah. Okey, tak ada dalil khusus. Kalau faraid, harta pusaka, memang ada dalil khusus. Kalau berkait dengan infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, ada dalil khusus. Tetapi harta sepencarian ini, maka sebab tu sebahagian di kalangan para asatizah ataupun mungkin ustaz ataupun kalangan ulama yang menyatakan tak boleh tuntut harta sepencarian. Pertama, tak ada dalil. Yang kedua, mungkin menganiayai pihak-pihak yang mungkin akan terdapat kezaliman dan sebagainya. Okey, jadi bila sebut tentang isu ni, maka kita nak bincanglah pada hari ini. Kita tengok sikit apakah di sudut undang-undangnya, daripada sudut kaedah-kaedah yang digunakan, pendapat-pendapat ulama, kan? Kemudian juga dia punya proses dan sebagainya secara ringkas. Okey, so saya ambil terus kepada takrifnya. Takrif ni tak adalah dalam kitab fiqh Imam Ibn Hajar sebut ke, Imam Nawawi sebut ke, tak adalah, sebab dia secara umumnya tak terlampau ataupun tidak dibincangkan secara khusus oleh ulama-ulama terdahulu. Maka dia tak adalah takrif harta pusaka, kan, takrif hibah, takrif wasiat, yang itu memang ada perbincangan panjang. Tetapi harta sepencarian ni dia tak ada perbincangan khusus, maka dia tak ada takrif yang diletakkan oleh para alim ulama. Tapi kita tengok seperti mana Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang lah, Selangor pun lebih kurang juga, yang mana mentakrifkan harta sepencarian sebagai harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Okey. So kita pergi, kalau tengok, nampak tak kalau saya tunjukkan anak panah ni kan? Okey. Suara pun okey kan, jelas kan? Boleh? Okey, jelas tak? Okey, baik. Jadi disebutkan harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri. Maksudnya diperolehi bersama secara suami isteri ni nanti kita boleh bincang. Dia ada dua isu. Pertama, secara langsung ataupun secara tak langsung.
Nanti kita akan tengoklah, nanti saya tengok ni kan slide dia apa dan sebagainya, yang mana lebih memudahkan untuk kita faham. Okey, secara langsung ni maksudnya ialah ada sumbangan jelas. Ada kita kata JV ke contohnya lah, kalau suami isteri dia buka satu syarikat kan. Jadi suami ada dia punya investment, dia ada letak duit dia katalah 10,000, isteri pun letak duit dia 10,000. Okey, jadi itu menunjukkan secara langsung, secara jelas lah. Okey. Kemudian ada yang kedua dipanggil sebagai diperolehi bersama ni, iaitulah secara tak langsung. Secara tak langsungnya kebiasaannya ialah kalau isteri tu suri rumah sepenuh masa, full time. Kalau suri rumah sepenuh masa, maka pada waktu itu apa sumbangannya? Maksudnya suami bekerja, suami buka syarikat, suami buka bisnes, suami buka pertanian kan. Jadi apa sumbangannya? Jadi kita kata sumbangan secara tak langsung. Apa dia? Menjaga rumah, menjaga anak-anak, ataupun kita kata menguruskan kehidupan di rumah, memasak dan sebagainya, itu memang sumbangan secara tak langsung. Kan? Jadi sumbangan secara tak langsung itu merujuk kepada satu perkara yang tak ada sumbangan secara jelas, ataupun kita panggil sebagai letak duit ke kan, ataupun letak kita kata amount, jumlah duit tertentu untuk pelaburan ke apa, tak ada. Jadi dia cuma ada dalam bentuk begitu. Okay? Jadi itu antara juga hujah yang menyatakan kalau gitu kita tak boleh tuntut. Sebab apa? Nanti tak ikhlas lah isteri tu buat kerja. Kan? Tak ikhlas lah isteri tu pergi hantar anak, semua uruskan kehidupan, memasak dan sebagainya, jemur baju kan, basuh baju dan sebagainya. Jadi tak ikhlas lah. Dia bukan isu persoalan ikhlas ataupun tak ikhlas. Kan kalau gitu suami pun tak ikhlas lah kerja. Kan sebab apa tak boleh tuntut sikit nak ambil duit ke apa ke? Contohnya gitu pula lah kalau kita nak berhujah menggunakan akal kan. Seperti mana orang politik sekarang ni. Jadi kita nak kata tak perlu cari kesalahan orang lain lah. Cuma kita nak kata daripada sudut dia punya kebersamaan itu, kita kata daripada sudut undang-undang ataupun daripada sudut undang-undang keluarga kecil Islam ni lah. Maksudnya boleh jadi dua. Jadi sama ada secara langsung, direct, ataupun secara tak langsung seperti mana suri rumah, ataupun kadang-kadang mungkin juga dua-dua dah setuju. Maksudnya suami uruskan rumah, kan suami lah masak apa semua, ada juga jenis macam tu kan. Kemudian isteri je yang bekerja contohnya. Tapi kita kata pada asalnya suami mencari nafkah itu. Tapi atas mungkin kerelaan isteri ke ataupun tanazur dipanggil, menggugurkan hak sepatutnya. Sepatutnya hak nafkah tu adalah suami. Tapi isteri kata tak apa abang, saya pun gaji banyak, 40-50 ribu sebulan. Jadi abang setakat kerja Foodpanda tu, abang relax je lah dulu. Kan contoh saya buat ni bukan nak nak melekehkan orang kerja Foodpanda ke apa, tak. Contoh saya kata kan, ataupun suami kerja kilang je, tak apa bang, bandar rumah, urus rumah. Kan basuh ke apa benda semua. Okey, suami kata okey, kalau macam tu saya setujulah, hantar anak sekolah apa semua kan. Jadi pelik orang, kenapa pula suami yang menguruskan semua. Tapi kita nak kata di atas persetujuan lah. Cuma asal hukum suami yang wajib memberikan nafkah, tetapi kalau isteri menggugurkan sebahagian hak dia. Sebab ni yang dipanggil sebagai nikah misyar, ataupun nikah misyar ni ialah nikah yang isteri memudahkan. Maksudnya mas kahwin pun mungkin suami tak payah bayar kan, mungkin sekian-sekian tempat duduk ke apa suami tak payah tanggung, isteri yang tanggung semua, sebab isteri ni niat je nak berkahwin saja. Kan niatnya nak berkahwin, kemudian mendapatkan anak, sunnah itu saja. Bukan niat untuk nak suruh tanggung ke apa. Maka sebenarnya daripada sudut hukum, maka dibenarkan untuk menggugurkan sebahagian. Tapi selagi mana isteri kata tak cakap apa-apa, tak kata gugur ke apa sebahagian kewajipan si suami pada isteri, maka tetaplah di atas tanggungjawab si suami. Itu sajalah senario saya cerita tu keadaan tertentu. Cuma saya nak bagi tahu dia boleh jadi secara langsung ataupun tak langsung. Okey. Kemudian semasa perkahwinan mengikut syarat-syarat. Okey, berkuat kuasa mengikut syarat-syarat ni maksudnya ialah perkahwinan yang sah. Okey, perkahwinan yang sah daripada sudut hukum, ataupun kita boleh sekalikan daripada sudut undang-undang. Okey, daripada sudut hukum dan juga undang-undang. Okey, tapi sebab itulah kadang-kadang isu kahwin dekat luar negara kan, isu apa semua ni, kita kata daripada sudut hukum, bila cukup syarat apa semua tu sah dah. Tapi daripada sudut perundangan, pendaftaran apa semua, dia akan jadi isu kat situ. Sebab harta sepercayaan ini dia berkuat kuasa juga daripada sudut perundangan Islam. Sebab tu ada enactment lah undang-undang ataupun keluarga kecil Islam ataupun keluarga Islam di Negeri Pahang, di Selangor, di wilayah dan sebagainya. Dia ada kaitan dengan isu perundangan juga. Okay? Jadi, tapi kita nak kata dia tak menafikan secara khusus
Cuma daripada sudut asasnya samalah dengan harta pusaka. Kalau contoh berkahwin di sepadan Thailand ke apa semua, secara sah lah ada saksi ada apa semua tu kan, cuma melalui ejen ke apa, secara sah saya sebut, bukan ejen tipu ke apa, bukan bukan wali penipu ke apa, bukan, tapi secara sah. Maka sudut hukumnya dia daripada sudut hukum dia sah lah perkahwinan itu, dan dia akan dapatlah harta pusaka. Maksudnya isteri kedua ke ketiga ke ada hak lah untuk menuntut berkait dengan harta pusaka. Jadi sama jugalah tentang isu harta sepencarian pun, tuntutan itu boleh berlaku dengan sebab kita kata perkahwinan yang sah, bukan perkahwinan yang tidak sah. Okey, kemudian yang ditentukan oleh hukum syarak. Jadi tentu hukum syarak ni apa dia? Dia tidak sampai isu berkait dengan menghilangkan faraid harta pusaka, tidak pula sampai menghilangkan wasiat ke. Contohnya katalah bahagian si suami ni begini-begini, kan, ataupun bahagian anak, maksudnya semualah ada bahagian masing-masing. Tiba-tiba si isteri menuntut bahagian faraid harta pusaka. Kan faraid harta pusaka yang telah pun dibahagi oleh ahli keluarga sebelum. Katalah mak ayah kepada suami, jadi mak ayah pada suami itu asalnya yang itu harta suami lah. Kan harta yang mana, dan daripada sudut harta sepencarian ataupun hibah ataupun wasiat tak boleh. Sebab melainkan atas kerelaan suami. Kan maksudnya tuntutan tu tak boleh dilakukan sebab itu asalnya adalah daripada harta yang diwarisi sebelumnya. Kan itu dia punya konsep lah. Kemudian juga tak boleh yang berkait dengan hutang piutang, maksudnya nak tuntut juga tapi harta suami habis bayar hutang apa semua tapi nak tuntut juga. Maka kita tak boleh lah kerana hutang itu adalah didahulukan. Jadi kena tengok juga daripada aspek tingkatan hukum-hukum syarak yang berkait dengan isu yang kita nak tuntut itu. Okey. Kemudian daripada perbincangan ulama-ulama fiqh dulu, ada mereka sebutkan juga contohnya mal zaujain. Zaujain ni maksudnya ialah harta suami isteri, kan, ataupun mata al-bai', ataupun kesenangan ataupun harta yang ada di rumah, kan, ataupun asyarikah, iaitu perkongsian. Okey, perkongsian. Sebab tu syirik itu dia berkongsi, kan, syirik itu berkongsi Tuhan. Jadi asyarikah tu maksudnya ialah syarikatlah, perkongsian daripada sudut apa, buat syarikat ke, perkongsian daripada sudut melabur ke suami isteri, kan, perkongsian daripada sudut membeli harta kebendaan, beli rumah, JV ke, kongsi nama ke dan sebagainya, kan, beli kenderaan ke, contohnya isteri bagi down payment, suami bayar gila-gila bulan-bulan ke apa. Maksudnya itu adalah syarikah, secara umumnya perkongsian. Okey, so mata al-bai' tadi adalah kebendaan ataupun apa yang ada di dalam rumah. Mal zaujain ni maksudnya ialah harta suami dan isteri. Okey, so maksudnya ini istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Arab merujuk kepada secara umumnya kepada harta sepencarian. Maksud kebersamaan mencari harta suami isteri ataupun rumah ataupun perkongsian pada satu-satu syarikat, pelaburan dan sebagainya. Okey, so itu secara ringkaslah tentang isu berkait dengan harta sepencarian. Okey, so kita tengok sikit yang mereka gunakan dalil-dalil dan hujah-hujah yang menyatakan bahawa ada unsur-unsur berkait dengan harta sepencarian. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 32 ni, yang ni bukanlah dalil khusus saya sebut tadi awal tadi, tak ada dalil khusus daripada Quran dan hadis. Okey, dia adalah dalil yang umum yang mereka menyatakan dia termasuk harta sepencarian yang mana ada hak-hak tertentu. Okey, jadi apa dia dalam surah An-Nisa ayat yang ke-32, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin-nisa'i nasibum mimmaktasabu. Okey, iaitulah kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan, wanita pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan setiap-tiap sesuatu. Okey, ayat ni dah didahulukan juga dengan lelaki ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sebahagian tertentu kepada wanita. Contoh apa? Sudut kekuatan dia, kan, sudut dia punya kita kata mungkin pemikiran ataupun mungkin idea, mungkin adalah banyak kelebihan yang Allah bagi kepada wanita. Mungkin dilantik jadi Perdana Menteri ke, contohlah. Jadi secara umumnya lelaki lah. Okey, secara umumnya lelaki. Tapi di bawah tu maksudnya di kabinet ke apa tak ada masalah untuk menteri wanita ke apa, tapi secara umum dari sudut hukum Islam daripada kitab Al-Mawardi, Ahkam Sultaniyah ada sebahagian lagi, dan juga hadis-hadis Nabi SAW cenderung menyatakan bahawa hadis yang sahih, mana-mana yang dikuasai oleh wanita, maksud wanita yang memimpin, kan, maksudnya ketua besar dia adalah wanita,
maka pada waktu tidak akan berjaya, kata Nabi SAW. Kan? Jadi nak menunjukkan bahawa di sini dia kelebihan itu bagi lelaki yang memang Allah telah tetapkan. Adapun bagi wanita dia boleh jadi pemimpin, kan? Tetapi bukan pemimpinan utama. Okay, itu dibahaskan panjanglah dalam siasat syariah, dalam isu politik, siasah dalam Islam dan sebagainya. Cuma kita nak beritahu dalam isu ini lelaki ada bahagiannya, cariannya, pendapatannya, dan bagi wanita juga ada bahagian perolehan yang dia boleh dapat. Jadi maksudnya bahagian di sini ialah pertama dalam mencari harta, dalam mencari kehidupan dan sebagainya, dan boleh jadi juga dengan sebab itu boleh untuk diseragamkan, ataupun kita kata bahagian itu boleh diberikan, bahagian itu boleh dikongsikan dan sebagainya. Itu petunjuk umumlah daripada ayat ni. Saya ulang sekali lagi, bukan dalil yang khusus, tapi dalil yang umum yang digunakan pakai oleh undang-undang Selangor ke ataupun hukum hakam syarak di Kelantan ke dan sebagainya, maka mereka mengambil dasar pada ayat ini secara umumnya. Okey, itu satu. Yang kedua, kita tengok apa pendapat para alim ulama. Okey, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Biasa kan dengan kitab Al-Um kan? Saya ingat Ustaz Endang ke apa kan? Ajar kitab Al-Um kan? Okey, alhamdulillah. Ni kita kata kitab induk lah, nama pun Al-Um, ibu lah. Al-Um ni ummi kan, ataupun ummu, jadi dia merupakan kitab induk lah dalam mazhab Syafi'i. Okey, cumanya kenapa persoalan lah, kenapa kitab Al-Um ni tak dijadikan pandangan rasmi mazhab Syafi'i? Maksudnya semua perkara kena rujuk dalam kitab Al-Um. Kan, jadi antara sebabnya kerana kita kena faham bahawa mazhab Syafi'i dia melalui proses. So bila melalui proses ini, sebab tu kalau kita tengok biasanya pandangan yang dirujuk sama ada Imam Nawawi ataupun Imam Rafi'i. So Imam Nawawi dalam kitab beliau Minhajut Talibi ataupun Minhajut Talibi lah biasanya, dan juga Imam Rafi'i dalam Syarah Al-Kabir. Jadi dua kitab ni, kalau dua-dua ni sama pandangan dalam satu isu, sama pandangan dalam satu hukum, maka yang itu dipanggil pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Okay. Kalau tak, maka pada waktu itu kena rujuk kepada kitab-kitab yang lain, Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Khatib Syirbini, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli dan sebagainya. Jadi maksudnya untuk mendapat satu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak semestinya merujuk kepada kitab hanya Al-Um semata-mata. Tapi kita nak bagi tahu bahawa pengasas mazhab Syafi'i ni Imam Syafi'i. Sepatutnya kita belajar kitab Al-Um ni. Kan ada orang kata kita jangan belajar kitab Al-Um ni, dia susah, nanti tersesat. Kan? Quran lagi susah pun kita baca, kita tadabbur, tinggal pula kita Al-Um kan. Sudah tentu Imam Syafi'i buat ni adalah untuk kita, walaupun bukan Imam Syafi'i yang tulis. Dikatakan Imam Muzani ataupun Imam Buaiti yang menulis fatwa-fatwa pandangan-pandangan Imam Syafi'i dan kemudian dinamakan sebagai Al-Um. Maksudnya bukan Imam Syafi'i sendiri tulis, namakan kitab apa semua, bukan. Tapi anak murid yang menulis. Okay? So kita kena faham, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i adalah dua benda perkara yang berbeza. Okay. So apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan terhadap mata benda ni maksudnya ialah dia punya mata lah kebendaan, sesuatu benda atau perkakas rumah yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan kerana mereka berpisah, ini bercerai, atau sekalipun tidak berpisah, atau kedua suami isteri itu meninggal dunia salah satunya, atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia, yang mana dalam keadaan kedua suami isteri itu meninggal dunia, ada salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia. Ni dia ulang baliklah, berlaku pertingkahan di antara waris kepada kedua-dua pihak atau perlingkahan oleh waris kepada salah satu daripada dua pihak, maka kedudukan cara penyelesaian semuanya adalah serupa. Okey, serupa tu macam mana? Okey. Imam Syafi'i sambung seterusnya, jika berlaku perlingkahan rumah, benda-benda kat rumah tadi lah, maka mereka perlu bersumpah. Jika keduanya bersumpah, dibahagikan keduanya, yang inilah sama rata. Okay. Dia tak menjurus sangat menunjukkan kepada dia punya harta sepercarian. Okay. Tetapi isunya ialah bila ahli waris berlaku pertikaian, okay, yang isu berkait dengan rumah. Ni bukan cerita harta pusaka lagi ni. Okay. Ni cerita tentang isu pertikaian milik siapa kan. Kita nak tuntut harta pusaka, bila nak tuntut tu, ni siapa punya ni? Ni nama siapa ni? Tu nak kena jelas tu. Contoh kita kata, kita nak tuntut kereta. Kereta tu rupanya bukan, contoh adik-beradik ke siapa kan, yang mungkin tak kita sebut kan, kalau si mati tu tak ada anak, dia kahwin suami isteri, tak ada anak, maka dia akan pergi kepada adik-beradik. Kan adik-beradik ada hak juga untuk menuntut tu. Okey. Dan kemudian adik-beradik nak tuntut. Bila adik-beradik nak tuntut, adik-beradik tengok. Kan ini bukan abang dia punya yang meninggal dunia tu. Ini nama kakak dia yang bayar. Jadi pada waktu tu
dia tak ada tuntutan apa-apa dan sebagainya. Okey, sebab tak ada harta pusaka ke faraid ke hibah ke wasiat ke, tak ada. Sebab nama asasnya ialah kepada dia punya isterinya yang meninggal dunia. Okey, ini juga berlaku. Saya baru 2-3 hari ni ada orang tanya soalan tentang isteri ni beli rumah. Isteri ni beli rumah 100% daripada usaha isteri. Okey, 100% daripada usaha isteri. Dan kemudian suami tu tak memberikan nafkah. Suami kahwin dua, tak beri nafkah tu, dua-dua dia tak bagi. Ni lagi kejam ni. Bukan dia tak bagi seorang-seorang, dua-dua dia tak bagi. Kan maksudnya suami ni balik kat Indonesia ke apa, dan kemudian dah 3-4 bulan tergantunglah. Dua-dua isteri kat Malaysia ni tergantung. Jadi isteri ni dia ada kerja apa semua, alhamdulillah ada pendapatan apa semua, dan kemudian dia ada rumah. Dan dia kata, saya bimbang takut rumah ni pergi ke orang lain ke apa, dia nak hibahkan rumah tu kepada anak dia. Dia ada anak lah, ya, dari hasil daripada perkahwin dengan suaminya tu. Okay, bila dia kata nak hibah tu, boleh ke tak? Ada tak isu apa? Saya kata, secara umumnya dia milik isteri. 100% milik isteri, sebab isteri yang usahakan, nama isteri, bayaran bulanan, down payment apa semua tu adalah milik isteri. Cumanya risau berlaku tuntutan harta sepercayaan pada pihak suami. Pihak suami nak tuntut sebab mungkin sumbangan secara tak langsung tadi ke apa ke yang boleh dibuktikan lah. Okey, yang ini bukan kita kata ada sumbangan tak langsung ni kan. Ustaz pula kata ada sumbangan secara tak langsung. Ustaz ni kata rasanya tak ada sumbangan. Bukan ustaz, bukan siapa yang putuskan, mahkamah syariah. Hakim akan mendengar hujah kedua-dua pihak. Apa sumbangan awak? Apa yang awak telah buat? Ataupun contoh isteri nusyus ataupun suami dayus. Itu semua ambil kira tu. Kan dia kata suami saya dah 8 tahun tak bagi nafkah contoh. Siaplah tu. Okey. Kan habis semua aib-aib dibongkar. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab beliau, aib tu di mahkamah tu dia tak jadi aib lah. Dia mencari kebenaran, membela pihak yang dizalimi, maka dia tak jadi aib. Cerita tu dekat mahkamah je, tak ada cerita kat luar, kat Facebook apa, tak ada. Okey. So maksudnya untuk mencari kebenaran di pihak yang menzalimi ataupun dizalimi, maka harus dikemukakan kepada hakim yang bijaksana untuk menguruskan isu yang berkait dengan perkara itu. Okey. So itu dia punya caranya, kaedahnya kita dapat faham bahawa pertelingkahan yang berlaku, pertikaian yang berlaku. Jadi kita nampak daripada apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni ahli waris. Jadi nanti kita tengok sebenarnya tuntutan harta sepercayaan ni adakah selepas meninggal dunia? Okey, sini kita nampak apa Imam Syafi'i nak terangkan. Adakah selepas meninggal dunia ataupun masa bercerai? Okey, ataupun sebenarnya masa belum apa-apa lagi, masa duk honeymoon, duk pergi Paris, duk pergi apa benda semua tu, boleh tak dua-dua tu declare untuk bahagikan ataupun buat deklarasi harta sepercayaan ke ataupun apa, adakah tempat-tempat tertentu yang dekat Malaysia ni boleh buat macam tu ke kan, supaya dibagi mungkin daripada sudut sama adil ke ataupun apa, tentang apa-apa yang mereka telah lakukan semasa hidup, semasa berkahwin, daripada sudut harta dan pemilikan dan sebagainya. Okey, so kita nampak sebenarnya memang ada 3. Okay, sebenarnya memang ada 3. Yang pertama, bila mana berlaku penceraian. Yang kedua, bila mana suami ataupun isteri meninggal dunia, maksudnya dituntut oleh ahli waris. Mungkin anak-anak ke mungkin, mungkin adik ke dan sebagainya, ataupun adik-beradik. Jadi itu semua termasuk. Dan yang ketiga ialah sebelum berlaku apa-apa lagi. Kan, bukan bercerai, bukan mati, belum berlaku apa-apa. Kita buat awal-awal, contoh macam hibah, macam wasiat, buat awal-awal. Kan? Jadi kita kata di situ, nanti kita detailkan antara 3 perkara ni, tapi kita nak bagi tahu bahawa ada isyarat. Okay, disebutkan ada isyarat daripada perkataan Imam Syafi'i ni, jika berlaku pertingkahan rumah itu, bahan-bahan ataupun benda-benda yang ada dalam rumah tu kebendaan, maka mereka perlu bersumpah. Maka dalam mazhab Syafi'i, salah satunya bersumpah. Ini memang rumah ni, perabot ni milik saya yang beli. Contoh kan. Waktu tu apa tu dipanggil? Resip apa semua memang tak ada lah. Kan resip apa semua memang tak ada. Sebab isunya berlaku bila? Contoh adik. Yang suami isteri ni tak ada anak, adik datang nak menuntut. Adik ni adik suami meninggal dunia. Dia tengok sofa, lawa sofa ni. Kan contoh. Ini boleh jadi hak harta pusaka. Dia kaji dia harta pusaka je cerita dia kan. Rupanya sebenarnya itu adalah nama isteri-isteri yang beli. Jadi di mahkamah ataupun apa, mungkin sumpah ni boleh digunakan. Saya bersumpah walaupun tak ada resip, contoh kan, sofa tu saya yang beli, kan sekian-sekian. Contohnya gitulah. Ni nak bawa contoh yang kita mudah faham. Maka kita bersumpah. Contohnya perabot ataupun apa ada dalam rumah tu bersumpah. Okey, jika kedua-dua pihak bersumpah, itu saya bersumpah sofa saya punya.
Kan apa yang tuntut tu daripada harta si suami tadi. Suami meninggal dunia, adik suami ke adik-beradik suami bersumpah. Saya bersumpah itu suami dulu pernah sebut dia beli sofa tu. Contohnya kan. Isteri pula bersumpah juga. Rupanya dua-dua saling beli membeli. Kalau gitu potong dua sofa tu bagi sama rata. Itulah dia punya cara ataupun penyelesaiannya. Secara umum kita kata secara mudahnya gitulah. Maksudnya dibahagikan sama rata. Terpulanglah. Contohnya adik kata saya bayarlah pada akak berapa-apa sekian-sekian. Secara harmoni lah maksudnya. Dia harta ni memang bergaduh tuan-tuan. Memang bergaduh. Nak harmoni ni susah. Okay? Tapi katalah contoh boleh bersabar kan, bawa bertendang. Bukan bawa bertendang, bawa bertendang kan. Bawa bertendang ke apa ke, maka dua-dua tu saling kata tak apalah macam tu saya bayarlah. Berapa sofa ni 4,000. Sekarang tengok ni mungkin dalam 2,000 ke. 1,000 ni saya bayar. Jadi sofa ni saya punya. Contohnya gitulah. Saling mempermudahkan dalam satu isu yang berkait dengan perkara ini. Contoh-contohlah saya bawa secara ringkas supaya kita dapat faham ibarat ataupun ungkapan yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Okey. Imam Ibn Qayyim. Okey, ini disebut dalam fatwa dalam penggunaan di Malaysia pun semua disebut di kod perkataan Imam Ibn Qayyim menyebut dalam kitabnya At-Turud Al-Hukmiyah menyatakan yang demikian sebilangan besar ahli perundangan iaitu jumhur fuqaha menyatakan kes dakwaan dua orang suami isteri berhubung dengan perabot rumah, bahan-bahan dalam rumah tapi diterjemahkan perabot lah, dan kes dua orang tukang rumah berhubung dengan sebuah kedai. Maksudnya apa? Yang saling buat kedai, yang mendirikan kedai, yang invest, yang melabur untuk buat kedai pun semua, bahawa pendapat yang menyatakan percakapan orang yang ada menunjukkan satu petunjuk di atas kebenarannya itulah diterima. Ini kalau kita tengok dalam kes perundangan, dia nampak macam fakta yang dibuktikan oleh sama ada suami kata saya memang ada sekian-sekian, ni resip dia, ni pembuktian dia, ni apa semua ni yang memang saya ada membeli rumah ni, ataupun sumbangan pada bulan ni dia punya bayaran bulanan saya bayar bulan-bulan. Suami isteri pun tunjuk pula, ni saya pun down payment apa semua dan sebagainya lah kan, dan semua sekali ditunjukkan. Maksudnya ada bukti-bukti petunjuk menyatakan kebenaran milik sesiapa kan, ataupun hak sesiapa. Ni berlaku bila? Berlaku ni bila mana isu berkait dengan penceraian dan sebagainya lah terutamanya. Tapi sebelum tu kita kena ingat suami ni dia bukan setakat harta pusaka ke ataupun kita bukan harta pusaka, wasiat ataupun harta seberjarian, bukan setakat tu. Suami juga kena jelas bahawa tuntutan yang wajib untuk diberikan kepada pihak suami kepada pihak isteri tu lagi banyak. Contohnya tuntutan nafkah, kan, nafkah yang tak diberikan selama 8 bulan apa wajib, tu berdosa. Dari sudut perundangan memang kita kata perundangan tu jadi wajib. Tapi isunya sekarang ni ialah kalau kita tengok, katalah contoh isteri mahkamah memutuskan suami membayar 15,000 sama ada secara ansuran ataupun secara sekaligus berdasarkan budi bicara antara pihak suami dan juga bekal isteri. Dan contohnya, jadi 15,000 tu kena bayar apa? Tempoh dia punya nafkah yang tidak diberikan kepada anak-anak dan juga isteri. Contoh. Yang kedua, dia punya tempoh iddah kalau berlaku perceraian 3 kali suci, maksud lebih kurang dalam 3 bulan tu pun isteri berhak menuntut, wajib untuk suami membayarnya kerana itu adalah memang masih dalam tanggungan, masih dalam nafkah. Begitu juga dengan nafkah anak-anak yang belum sampai umur baligh, kan, belum sampai umur baligh, maka sebenarnya kewajipan bagi suami. Okey, masalah isu sekarang ni, kes tu mungkin menang di mahkamah. Maksudnya mahkamah memutuskan suami kena bayar nafkah iddah, nafkah anak-anak apa semua 50,000. Tapi di mana 50,000 tu? Kan? Maksudnya setakat hukuman di mahkamah tetapi pemantauannya bagaimana? Adakah betul suami bayar ke? Sebab itu bukan cerita harta perceraian ke apa tak. Itu kewajipan yang suami telah abaikan untuk membayar kepada isteri, untuk memberi makan, memberi nafkah, tempat tinggal, anak, tempoh iddah apa semua sekali. Kan ada juga hak mutaah. Kan itulah hak mutaah, itu ialah sagu hati. Kan? Jadi kita kata banyak isu-isu yang wajib dulu kita kena selesaikan baru nak bincang tentang harta perceraian apa semua ni. Kadang-kadang kes tu pun tak selesai lagi, di mahkamah pun dah selesai tapi tak pernah bagi-bagi. Buat tuntutan kedua pula di mahkamah lepas tahun. Kan, contohnya suami ingkar membayar apa sekian-sekian. Contohnya lah kan. Kemudian naik lagi apa sampai ke sudah. Kan, jadi sebab dia isunya ialah bagaimana Al-Quran mengajar daripada perkahwinan sampai penceraian. Maksudnya sampai penceraian itu pun suami wajib lagi berlaku adil dan memberikan nafkah kepada apa yang sepatutnya diberikan kepada isteri. Maksudnya Allah kata, kan, merujuk kepada ayat-ayat yang begitu banyak, surah Baqarah dan sebagainya, kamu berkahwin dengan cara yang baik,
bercerai pun dengan cara yang baik, pengurusan bagaimana kamu menguruskan harta apa isu yang berkait dengan tuntutan kewajipan pun kamu wahai suami pun kena urus dengan cara yang baik. Kan bagaimana isu-isu itu diselesaikan. Tapi inilah yang banyak berlaku dalam Malaysia ni. Kalau tengok tahun 2021 pun kes penceraian di seluruh Malaysia 61,000. 61,000 kes penceraian di Malaysia. Start daripada awal PKP sampai saya ingat saya Ogos 2021. Ogos 2021. Kan menunjukkan bahawa itu banyak faktor lah, kewangan, stres, apa semua dan sebagainya. PKP lagi hilang pendapatan apa punca dan sebagainya, boleh jadi ia satu punca lah kan. Jadi tiba-tiba menaik kes di Malaysia ni sehingga 61,000 kes penceraian. Tapi kita kata itu satu kes lah. Kes yang kedua ialah bagaimana pengurusan selepas penceraian, nafkah itu ini dan sebagainya, tuntutan apa semua yang kalau suami tak mampu bayar lagi waktu tu dikira sebagai hutang. Dan hutang wajib dibayar kepada si isteri. Itu memang hak isteri. Itu kelebihan tu. Kan tu dia kata golongan liberal apa semua kata tak nak kami. Dia kata rupanya Islam memang sudut harta pusaka apa semua nampak lebih kepada orang lelaki, tapi buat orang perempuan lagi banyak. Tuntutan nafkah, muta'ah, tempoh iddah, ke anak sebelum mana balik, banyak isu lah. Jadi nak cerita bahawa ada di sana kelebihan bagi lelaki, tak ada kelebihan bagi si isteri, dan juga ada kelebihan begitu banyak bagi isteri lebih daripada lelaki. Kan? Jadi si isteri, si suami tak boleh pula tuntut, saya nak tuntut jugalah. Nak tuntut apa? Kan? Awak yang bagi nafkah, bagi apa benda semua. Jadi tak ada benda yang awak nak tuntut. Kalau ada pun mungkin harta sepencarian. Itu pun tengok, kalau harta sepencarian, suami ni culas bagi nafkah, suami ni sekian-sekian, suami ni begitu begini kan. Suami ni apa? Dengan perempuan lain pula dah ada isu perceraian tu sebab suami dan sebagainya. Itu mahkamah pandang tu. Silap-silap tuntutan harta sepercarian dibuat oleh suami, satu sen pun tak dapat ataupun diberikan oleh mahkamah kepada suami. Kan kerana dapat dibuktikan keculasan nusyus pula apa ni kita kata dayus ataupun jahat ataupun apa-apalah daripada pihak suami. Jadi kita kata benda ni sangat adil. Proses mahkamah tu sangat adil. Di sudut mahkamah syariah tu sangat adil. Melihat kepada keterangan dan bukti-bukti yang nyata, barulah isu-isu ni dapat diputuskan. Okey, Imam Al-Bajuri, ni satu ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i. Okey, dalam Hasyiah Al-Bajuri menyatakan, jikalau keduanya mendakwa satu sama ada pada pemilik salah seorang daripadanya, maka kata pemutus ialah pemilik itu sendiri dengan sumpah. Ini lebih mirip pada sebut Imam Syafi'i tadi. Tapi jikalau ketika itu dalam milik kedua-duanya, maka kedua-duanya hendaklah bersumpah, kemudian barang-barang itu termasuk hamparan yang diruki dan unta yang ditunggang dan juga rumahnya dia. Semua sekali, harta-harta yang ada tu melalui proses sumpah. Okay. So macam Imam Syafi'i sebut tadi, pertama kalau salah satu pihak bersumpah, sama ada pihak bekas suami atau bekas isteri bersumpah, maka dia akan bagi kepada pihak yang bersumpah. Sebelum sumpah tu, dengar dululah bukti, fakta, hujah apa benda semua. Maksudnya nak tak nak, kalau zaman dulu, dia ada pemutus dia, ada hakim dia. Kalau zaman sekarang ni mahkamah lah, okay? Mahkamah syariah apa semua, undang-undang keluarga Islam tadi dan sebagainya. Jadi mereka yang memutuskan setelah mendengar hujah-hujah kedua pihak dengan cara yang tuntas dan juga adil. Okay. Kalau dua-dua tu kita kata saling menuntut, dua-dua bersumpah, maka pada waktu tu memang kena bagi 50-50 lah. Okay. Itu dia punya konsep dia, cara dan kaedah yang diguna pakai oleh para ulama terdahulu tentang isu-isu yang sedemikian. Tapi kalau dari sudut mahkamah sekarang ni pun lebih kurang juga. Ada yang dapat 30%. Harta sepercarian dia ada dapat 10%. Tengok pada bukti, tengok pada hujah, tengok pada semua. Ada yang dapat 50%. Kan? Ada yang tak dapat langsung. Kan? Kata Piramli, langsung tak bunyi. Jadi maksudnya langsung tak dapat kan. Jadi ada dia punya konsep, ada cara, itu semua kepada kebijaksanaan hakim di mahkamah syariah. Okey, so habis pandangan ulama, dalil secara ringkas, dalil umum daripada Quran. Kita tengok kaedah fiqh. Okay, kaedah fiqh ni penting juga. Kerana kaedah fiqhiyah ini, dia adalah salah satu daripada perkara yang diguna pakai selepas mana Quran dan hadis. So kita tahu Quran, hadis, ijma' qiyas. Quran, hadis, ijma' qiyas. Ini yang secara umumnya disepakati. Semua mazhab, semua ulama, 4 mazhab ke, 20 mazhab ke, jangan tak tahu mazhab ni bukan 4 mazhab ni ada 70. Cumanya yang 4 tu yang masyhur, yang masih hidup, yang masih diamalkan oleh negara-negara kebanyakan di dunia, dan yang lebih tu 62, 64 itu telah terkubur. Maksudnya tak ada dia punya pengikut, tapi dia mazhab. Kan contohnya mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Sufyan Ibn Uyainah, mazhab Tabari,
mazhab apa kita kata Atha bin Abi Rabah, mazhab Mujahid, macam-macam lagi. Jadi kita kata mazhab ni banyak, cuma yang masyhur yang masih hidup sampai sekarang 4 je. Paling-paling kurang pun 5 kot, mazhab Zahiri. Okey, Abu Daud Az-Zahiri. So ada 5 mazhab lah yang mungkin hidup lagi yang diamalkan. Tetapi daripada sudut seperti daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, kan? Selain daripada tu semuanya telah terkubur. Maksudnya tak ada pengikut dan kitab-kitab tulisan mereka pun terhapus. Kan? Cuma pandangan-pandangan mereka tu kita akan jumpa. Okey. So itu Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Tu semua sepakat. Tapi al-adatu muhakkamah, uruf, kan, ataupun kita kata sebagai istishab, istihsan, kemudian juga apa qaulus sahabi, itu ada 10 lagi. Ada 8 lagi. So ada 8 lagi tu, itu ada khilaf perbezaan, mazhab ni guna hujah tu, mazhab ni pakai, mazhab ni tak pakai, apa dan sebagainya. Okey, termasuk juga ialah uruf dan juga al-adatu muhakkamah. Apa dia uruf ni? Macam uruf kita, adat setempat. Okey, adat setempat, uruf tu benda yang biasa kita dengar perkataan tu. Uruf kita kat Malaysia ni macam ni. Contoh lain penetapan berkait dengan mas kahwin. Selangor apa 300 kan? Selangor 300. Pahang RM22, 50 sen. Ada negeri lebih sikit lagi, ada negeri 100. Berapa contoh? Jadi semua tu berdasarkan uruf dan adat setempat, keadaan masyarakat, cerita tentang pengamalan masyarakat kat situ. Kan kalau Selangor 300 lah. Kenapa tak selaras kan? Sebab memang tak boleh selaras. Dia ikut majlis agama, ikut negeri, ikut adat setempat, ikut adat muhakkamah dan sebagainya. Okey, contoh lain. Zakat fitrah. Zakat fitrah bagi negeri Selangor pada tahun ini adalah RM7. Contoh kan. Zakat fitrah bagi negeri Kedah adalah RM9.5. Kenapa berbeza? Kenapa berbeza? Ikut adat dan uruf setempat, dan ini digunakan sebagai hujah termasuk dalam mazhab Syafi'i dan perbincangan ni. Okey, so kita tengok. Uruf ataupun al-adatu muhakkamah ni apa dia? Ada orang tersilap faham, dia kata adat mahkamah. Adat mahkamah tu dalam mahkamah. Yang ni muhakkamah. Maksudnya adat yang dijadikan hukum. Okey, adat yang dijadikan hukum. Jadi banyak sebenarnya adat-adat yang dijadikan hukum, yang mana pertama ada dalil dan dia ada syarat dia. Pertama ada dalil dan nas daripada syarak. Okey, dalil dan nas daripada syarak. Yang kedua tak bertentangan dengan hukum hakam syarak. Kan. Contoh kita kata adat properti yang pembahagian wanita dapat lebih apa semua tu, secara umum tu adat muhakkamah, yang mana kalau kita perhati secara halus dia tak ada unsur-unsur bertentangan dengan syarak. Kalau perhati secara makro, secara umum memang nampak bertentangan kan, tapi bila kita kaji, kita tengok, maka kita akan perhati sebenarnya dia tidak bertentangan daripada sudut hukum hakam syarak. Okey, so apa dia? Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan harian sehingga sebati dengan mereka dan menjadi satu perkara yang lumrah, sama ada uruf itu qauli ataupun amali, am atau khas, sahih ataupun fasid. Okay. Yang kita nak ni uruf qauli kan. Qauli ni uruf kita ni apa? Contohnya kalau kita kata dalam isu berkait dengan saya beli saya jual. Saya beli saya jual ni jadi uruf dalam masyarakat kita, sepatutnya kita kena sebut, dan itulah standard mazhab Syafi'i. Saya beli saya jual. Okey, so itu dia punya konsep. Ataupun amali, maksudnya perbuatan. Okey, perbuatan. Contohnya dekat mana? Kat Kedah ke kat Perak yang dia orang duk jual beli bisik. Dia panggil jual beli bisik-bisik. Bila dia nak buat lelong, dia panggil jual beli bisik. Kat mana? Ada satu pasar kat Kedah ke kat mana? Saya lupa dah. Okey, so dia buat jual beli. Bisik tu macam mana? Bisik tu maksudnya dia pergi offer dekat orang tu secara bisik. Dia kata, ni harga ni sekian-sekian, awak bagi berapa? Saya RM70 lah. Okey, RM70. Pergi kat orang lain pula. Okey, ni barang saya nak jual ni berapa? Ni sekian-sekian. Okey, awak bagi apa? RM75. Kan? Lepas tu sekian-sekian dia pergi bisik pula. Orang tu bagi. Maksudnya, siapa yang paling tinggi, dialah yang akan membeli barang tu, dialah akan dapat barang tu. Okey, so dia panggil jual beli bisik-bisik. Kan? Jadi kita kata secara urufnya tak ada masalah. Dia tak bertentangan dengan rukun-rukun syarat jual beli, tak bertentangan dengan apa, sebab dia masih dalam secara umum macam lelong. Kan lelong ni tak perlu pun orang tahu berapa harga yang kita letak. Kan macam kita buat undian ataupun lelong barang, kita tulis. Masa syarikat ada buat. Contoh syarikat tu lelong kereta yang dah tak diguna pakai. Kan bila dia tak guna pakai tu dia lelong, maka kita pun ambil satu borang, kita pun isi borang tu, kita letak harga kita. Kita pun lipat letak dalam tu. Orang pun buat sama, letak harga lipat. Jadi kita tak tahu orang ni bagi berapa, orang ni berapa dan sebagainya. Maka pada waktu itu diumumkan, rupanya kita menang. Kita letak harga dia RM7,000. Dapatlah sebiji kereta kan contohnya.
lepas tu mileage tinggi, lepas tu banyak rosak. Pandai-pandai lah lepas tu. Tapi nak ceritanya, dia punya proses tu macam tu. Tak ada orang yang tahu ketika mana kita membidik. Okey, boleh juga orang tahu, boleh, tak ada masalah. Kan, iklan dekat Facebook, saya nak jual satu barang, kan, dia punya harga tapak dia RM50. Kenaikan tapak dia RM2. Maksudnya orang akan kata 52, 54, 56 gitulah, kan. Jadi semua orang tahu. Kan letak ni 62, 68, 70 kan. Maksud setiap kali RM2 dia punya kenaikan. Lalas sekali tutup pukul 11 malam. Pukul 11 tengok-tengok ada orang beli 100 contohnya. Orang yang beli 100 dah dapat. Okey, so uruf dan adat yang diterima di keadaan kita setempat. Okey. Kemudian juga am ataupun khas, maksudnya umum ataupun khusus, kan. Umum atau khusus ni lebih ada jenis adat ni satu Malaysia pakai. Maksudnya satu Malaysia ni semua faham dah jenis adat-adat kebiasaan tertentu. Kan? Contoh kita kata apa? Adat berkait dengan dia, sebab tu saya sebut tadi dia tak boleh bertentangan dengan syarak. Kan? Perkahwinan itu lempar beras, kan, apa kunyit, apa benda lagi tak kan. Jadi semua orang kan. Jadi itu bertentangan dengan syarak. Walaupun semua negeri mungkin pakai. Jadi sebab tu secara umumnya sahih ataupun fasid yang rosak. Bila rosak bertentangan dengan syarak, kita tak boleh pakai. Kan contohnya adat dia kalau wanita ni nak berseri, nak apa, nak rezeki, kena mandi daun-daun, mandi bunga-bunga sebelum kahwin. Jadi kalau macam tu adat dia punya kepercayaan dia salah. Tapi kalau mandi tu untuk apa? Untuk berseri, untuk lebih segar, okey? Sebab dia tak ada berkait dengan perkara gaib. Kalau mandi tu sebab apa? Rezeki, mudah dapat anak, tu benda mengarut tu, kan? Tapi kalau mandi tu sebab apa? Nak naik seri, bukan naik seri, maksudnya apa? Kita kata menyegarkan, kan, supaya segar dan sebagainya. Itu masih ada ruang yang boleh kita bincangkan. Okey. Kemudian juga ini disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau Al-Wajih fi Usul. Ini kami belajar dululah kitab ni. Ini kitab paling basic lah sebenarnya untuk usul fiqh ni. Okey, so bila sebut uruf, adat setempat, keadaan setempat. Jadi maksudnya di Malaysia ni dah lama dah turun-temurun diamalkan tentang harta sepencarian. Termasuklah telah pun diperundangkan berkait dengan harta sepencarian, maka dia juga termasuk daripada adat ataupun uruf ataupun al-adatu muhakkamah, kan, adat yang dijadikan hukum yang boleh kita guna pakai. Macam tadilah kita katakan bayar zakat fitrah ni berapa? Kalau ikut zakat fitrah, ikut nas daripada Quran dan hadis, sa' minat tamar, kan? Ataupun Nabi SAW membayar satu gantang daripada tamar. Satu gantang pada tamar tu, kita ni pada beras satu gantang. Ikut negeri. Ada yang pergi RM7, ada yang negeri RM6.5, ada negeri RM7.5 dan sebagainya, ikut berbeza. Kan? Tapi penetapannya bayar zakat. Berapa nak kena bayar, itu kaedah dia. Penetapan mas kahwin pun berbeza. Jadi mas kahwin wajib? Yes, wajib. Tapi berapa? Berapa tu ikut negeri. Selangor 300, Pahang RM22.50, tempat ni sekian-sekian dan sebagainya. Okay, itu dia punya konsep bagaimana kita nak faham tentang adat boleh jadikan hukum. Kan? Biasa dengar tak? Biar mati anak, jangan mati adat. Ada orang kata itu bertentangan dengan sekian-sekian ni. Kenapa pula anak adat lebih penting daripada anak sekian-sekian? Kita kata baca habis. Kan? Sebenarnya bukan setakat tu. Kalau kita tengok teliti betul, orang dulu kata apa? Biar mati anak, jangan mati adat. Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah. Kena tengok betul-betul. Kan? Jangan kita pergi ikut separuh-separuh. Nak hari ni. Macam-macam lah cerita tu. Saya nak marah kerana orang politik ni. Dia ambil ni sikit, badai orang tu, badai orang ni, apa benda semua. Dan akhirnya jadi dua-dua bergaduh. Kan? Jadi dua-dua tak puas hati. Jadi pula surat sama menyaman apa semua. So, biar bagi habis. Kan? Jadi terutamanya isu-isu berkait dengan agama kita, biar kita faham tu bagi habis. Kan? Kalau tak nanti kita akan bantai, kita akan apa. Sebenarnya orang dulu buat cantik lah. Kan? Dan orang dulu buat cantik. Yang tak cantik lah. Kan? Ada mengarut mandi safar apa semua tu, tak cantik lah. Kan? Daripada sudut bertentangan akidah. Tapi benda yang cantik, macam kita kata tadi, kan, biar mati anak, jangan mati adat, adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah. Kan? Jadi kita kata memang adat kena pegang kepada Quran dengan hadis. Kalau bertentangan Quran dengan hadis, maka kita tolak. Kan? Jadi itu dia punya konsep bagi kita faham perkara yang seperti ini. Okey, kemudian ini kuasa mahkamah pula. Kita tengok Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan pula kita tengok. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan dibagi antara pihak-pihak tertentu. Ini belum faraid harta pusaka apa semua. Ini bila pertikaian, tuntutan. Sebenarnya suami boleh tuntut isteri ke isteri boleh tuntut suami? Sebenarnya dua-dua.
Okay. Dengan silap faham tu kan, dua-dua. Maksud suami boleh tuntut isteri, isteri boleh tuntut suami. Okay. So maksudnya ini adalah daripada perkara yang telah diputuskan oleh mahkamah, oleh amri kita lah. Jadi ceritanya bukan maksud kena tuntut. Kan ada mungkin suami kata tak apalah, tak payah tuntut. Baiklah, baguslah suami tu. Kan ada isteri pun kata tak apalah, tak payah tuntut lah. Sekadar apa yang ada yang itulah. Kan? Baguslah macam tu. So maksudnya tak tuntut harta sekalian adalah lebih baik. Tapi bukan bermakna tak boleh tuntut. Maksudnya boleh untuk tuntutan itu dilakukan kerana kita ada hujahnya, kita sebut tadi, kita ada undang-undang mahkamahnya dan sebagainya yang mana membenarkan untuk tuntutan harta sepercarian itu boleh dilakukan jika kedua-dua pihak nak menuntut. Itu maksudnya salah satu pihak nak menuntut maka dibenarkan. Okey. So kita pergi seterusnya. Okey, syarat untuk tuntutan harta sepercarian. Okey, ni kita tengok ni. Okey, pertama sekali harta diperolehi sepanjang tempoh perkahwinan. Kalau suami beli kereta, sebelum kahwin lagi dah beli kereta. Jangan dituntut-tuntut lah. Boleh faham tu? Okay. Lepas tu pula, dapat tahu, suami beli rumah pula dah setahun berkahwin. Barulah cepat-cepat. Ataupun isteri baru tahu, ataupun suami baru tahu isteri beli rumah. Mana-manalah sebaliknya kan. Maka pada waktu itu, buat tuntutan. Tak adalah sebab lepas tempoh perkahwinan. Maksudnya sebelum dan selepas tempoh perkahwinan, tidak boleh untuk dituntut kerana ia adalah so sebab tu kena faham tadi kan kita dapat harta pusaka kan daripada mak ayah kita tadi dan itu tak ada libat isu perkahwinan ke apa semua. Jadi kekal harta suami kerana asalnya adalah apatah lagi sebelum perkahwinan lagi. Suami dapat contohnya apa tanah 5 ekar. Isteri tak boleh tuntut. Sebab itu sebelum tempoh perkahwinan. Maksudnya yang betul-betul nak kata harta sepercarian ni yang sama-sama berusaha. Yang sama-sama ada dalam tempoh susah dan senang. Sama-sama berada dalam tempoh perkahwinan. Itu yang kita kata sebagai tuntutan harta sepencarian. Bukan sebelum ataupun bukan selepas. Okey. Contoh pula, isteri dah buka bisnes apa lepas tempoh perkahwinan tu, lebih survive ke, buka kilang ke apa, buat kerepek ke apa, dapat berapa juta kan setahun contohnya. Suami pula nak menuntut. Tak boleh dah. Itu bukan termasuk daripada masa ataupun waktu untuk dia menuntut. Okey. Harta adalah sumbangan bersama kedua-dua pihak. Sama ada sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Jadi langsung tak langsung, jadi kita detailkan. Sumbangan perlu dibuktikan. Macam nak pergi submit cukai LHDN, kan? Apa bukti awak beli benda ni? Apa bukti sekarang? Tunjuklah ni, saya beli ni, saya bayar rumah, bayar apa semua. Akhirnya cukai berkurang contohnya kan. Ataupun tak perlu dibayar ataupun sebagainya lah. Okay? So nak kena tengok pada pembuktian yang ada tu. Okay. Kemudian bukan harta amanah. Harta amanah ni maksudnya harta yang diwasiatkan. Okey, harta yang sama tu dong. Bukan harta amanah. Okey. So bukan harta yang amanah ni maksudnya apa? Yang tadi dah bukan daripada wasiat, okey, bukan daripada harta pusaka, bukan daripada sekian-sekian yang sepatutnya dapat apa semua, maka itu tak boleh dituntut. Okey, tak boleh dituntut. Okey, contohnya kita kata gini. Katalah lepas suami meninggal kan ataupun isteri meninggal, patutnya kalau suami meninggal dapat 1/4 lah kalau masih ada anak kan, macam kita sebut sebelum ni. Kalau ada anak bagi isteri patut dapat 1/4 tapi dapat 1/8 sebab ada anak kan. Maka bahagian adik-beradik ke apa semua tuntut apa? Saya nak 1/4 daripada 1/8. Tak boleh lah. Situ adalah daripada harta pusaka. Okay, itu adalah daripada wasiat. Suami dah wasiat pada isteri. Nak buat juga harta saya. Tak boleh. Sebab dah wasiat, dah jelas. Ada wasiat, ada tulis, ada apa semua. Kan begitu juga dengan hibah. Kan suami hibah kepada anak-anak. Kan suami hibah pada anak-anak contohnya. Lepas tu adik-beradik suami yang suami meninggal dunia tadi tuntut daripada harta anak tu. Tak boleh. Sebab itu semua dah ada hibah, dah ada wasiat, dah ada apa yang mana tidak boleh dituntut secara umumnya dalam isu berkait dengan harta sepencarian. Okey. Okey, sebelum tu, siapa yang menuntut ni? Okey. Boleh jadi sebab biasanya dia adalah pihak suami ataupun pihak isteri. Okey, pihak suami ataupun pihak isteri. Maksudnya suami atau isteri itu sendiri. Katalah contoh, suami meninggal dunia, isteri sendiri yang menuntut. Okey, ataupun isteri meninggal dunia, suami sendiri yang menuntut. Okey. Iaitu biasanya bila berlibatkan kes mahkamah, kalau ada sumbangan bukti apa benda semua, biasanya akan dapat bahagian tu. Tak kira lah berapa persen pun akan dapat. Mungkin 1% ke, 20% ke, 50% ke, 30% ke, mungkin akan dapat. Cuma ada sebahagian kata maksimum 50% lah. Mana boleh lebih? Tak mesti 50% lah. Ada yang kata boleh lebih sampai 60-70%. Tapi kita kata secara umumnya
dia atas budi bicara hakim yang terlibat dalam sesuatu kes itu. Okey, dapat bukti ataupun tidak. Okey, jelas ataupun tidak. Okey, semua itu termasuk daripada isu yang kita sebutkan. Okey, yang kedua yang boleh menuntut adalah ahli waris. Okey, ahli waris. Contohnya apa? Suami meninggal dunia, yang menuntut tu bukan bukan orang lain, tapi adalah daripada keluarga si suami, kan, ataupun isteri meninggal dunia daripada keluarga si isteri. Yang itu kes itu biasanya susah sikit. Susah sikit. Sebab apa buktinya? Sebab mahkamah pun akan tengok apa bukti pula menyatakan bahawa ini bukti tak ada, cakap tak ada, apa tak ada dan sebagainya, tapi nak tuntut. Jadi isu sikitlah. Okay, jadi isu. Boleh jadi tak dapat langsung. Boleh bawa ke mahkamah, isu tu boleh bincangkan, tapi kemungkinan besar tak dapat langsung. Kan, sebab biasanya dah habis dah dengan faraid ke, kalau ada wasiat, kalau ada hibah-hibah, betul tak ada dah tuntutan-tuntutan tertentu sebab ahli waris yang buat. Jadi agak sukar. Jadi yang terbaiknya di kalangan suami ataupun isteri saja. Tapi kalau ada ahli waris, boleh cuba. Kan? Boleh cuba. Boleh try, test. Dapat tak dapat, tak tahu. Kan? Tapi secara umumnya, suami ataupun isteri. Itu secara asas. Sebab nama pun harta sepencarian. Kenapa pula yang sepencarian itu orang lain pula yang nak menuntut? Kan adik-beradik lah apa benda semua. Kan? Jadi di situlah isunya. Cuma kita kata boleh buat, tapi kemungkinan besar tak dapat. Okay? Itu dia punya faham. Ya? Kita nak kena faham dulu satu tu. Okay. Contohnya anak-anak, apa sama juga. Kan anak-anak mungkin dapat, mungkin tak dapat. Sama juga. Tapi yang paling dia punya core dia, paling utama dia adalah suami tuntut isteri, isteri menuntut kepada suami. Itulah konsep asasnya. Okay. So sumbangan secara langsung. So kita tengok ni. Ni contohnya. Sumbangan secara langsung. Okay. Okay. So 100 harga rumah 180k. Ni saya bayangkan rumah kampung ni, Selangor, payah cari rumah 180k ni. Mereka apartmen pun tak tahu kan. Selangor ke wilayah memang susah. Okay. Ni kita katalah dia beli tanah, beli apa, buat rumah kat kampung. Okay. Harga rumah 180k. Suami punya sumbangan, ni biasa buat cash ni, orang kaya ni. Okay. Suami punya, tak kira lah buat sikit-sikit ke, buat terus ke, buat sekali ke, tak kisah kan. Ada orang buat piling dulu. Kan buat dia punya tapak apa semua, lepas tu baru naik, dah ada duit sikit, tambah dan seterusnya. Okay. So 130 duit suami. Duit isteri berapa? 50k. Menjadikan harga rumah ni adalah 180k. Jadi dalam konsep seperti ni mudah. Mahkamah akan tengok, akan nilai, mudahlah maksudnya. Di sini dah jelas 130, ni jelas 50k. Jadi akan dapatlah bahagian tuntutan harta sepencarian daripada hak rumah yang mana diguna ataupun dibeli oleh suami, seolah-olahnya macam suami isteri beli, cuma amount tu berbeza. Itu je lah. Okay. Jadi daripada bahagian ni, ni pun saya suka nak sebutkan, terutama aset-aset yang tak alih ni. Rumah ni lah. Kalau kereta apa semua tu senang cerita, tapi aset-aset yang tidak alih. Isu berlaku bila suami, katalah ni kita katalah buatlah 200,000. Suami 100,000, maksudnya memang ada pemilikan 50% daripada rumah ni, ataupun JV, kongsi beli rumah, kongsi slip gaji ke beli rumah ataupun sebagainya. Dia punya slip gaji, ada peratus dia, persen dia yang ada pada kita kata sebagai sumbangan itu. Okey, si isteri pun 50% ataupun kita kata 100,000. Okey, persoalan yang timbul ialah bila salah satu meninggal dunia. Bila salah satu meninggal dunia, dia akan dapat harta pusaka, akan dapat. Maksudnya yang 50% tadi memang bahagian isteri, 50% tadi memang bahagian suami, tapi suami boleh menuntut 1/2 daripada bahagian isteri. Maksudnya 75% milik suami rumah tu. Okey, 75%. Suami tak dapat semua. Melainkan kalau tak ada anak apa semua tu, ada pula asrabah apa semua tu, ada perbincangan lain lah. Cuma kita kata secara umum tak dapat semua. Kalau isteri pula, isteri dapat 1/4. Jadi 1/4 tu isteri dapat apa? Kalau kata tadi contohnya 50%, mungkin dapat 58% ke ataupun 60%. Kan? Jadi kita kata tetap rumah tu masih ada milik ahli waris yang lain. Kan? Jadi di sinilah fungsi dan peranan hibah. Okay? Sebab tu kalau kita ada suami isteri yang mana kita contohnya suami lah, dia kena peka tau, dia kena peka, bukan pekak tapi dia kena peka. Peka tu maksudnya apa? Peka tu ialah bila mana contohnya dia faham kalau dia meninggal dunia, dia pula kongsi rumah dengan isteri dan sebagainya, mesti isteri ni nanti kena jual rumah ni sebab nak bagi secara harta pusaka. Ni ada anak, ada adik, ada ayah, ada mak, apa benda semua. Jadi konsep yang lebih mudah adalah buat hibah. Terang-terang nyatakan je lah, buatlah
bolehlah pergi amanah raya ke apa semua tu kan, buat hibah, menyatakan kalau saya meninggal dunia, maka hak bahagian 50% ini akan diberikan kepada isteri. Ataupun isteri pula hak 50% ni akan diberikan kepada suami. Yang paling dianiayai siapa biasanya? Sebab orang semua akan ambil harta isteri lah. Nak isteri tu adalah suri rumah sepenuh masa, ataupun isteri tu ada sumbangan sikit pada rumah tu, memang rumah tu kena jual. Silap-silap memang kena jual. Ataupun silap-silapnya isteri kalau nak beli rumah tu mana ada duit, nak beli daripada ahli waris apa semua memang tak ada duit kan. Ataupun contohnya pula isteri adik-beradik pula daripada suami kata apa ni yang beli daripada isteri. Soalannya isteri nak duduk kat mana? Okey, jadi sebab tu suami kena bijak dalam urusan, terutama dalam isu berkait dengan bila beli rumah secara macam ni 130 ni 50 apa semua ni, sebab isunya ialah tidak menganiayai pihak isteri kan. Orang kalau buat harta ni tuan-tuan tak kira adik-beradik ke apa ke kan. Tu kena faham dulu awal-awal lagi tu. Tu kena jelas betul-betul tu kan. Buat harta ni kita kata adik kita ni lah adik yang paling terbaik dunia akhirat. Betul. Itu waktu kita hidup, dah meninggal dunia kita tak tahu macam mana keadaannya, sebab tu kita kena urus dan buat tata kelola kan. Ni dipanggil good governance. Okey, maksudnya kerajaan yang telus dan juga bagaimana pengurusannya, maka kita kata kena buat. Okey, kalau hibah ke apa, terutama benda-benda yang fundamental, benda yang utama. Kan? Maksudnya kalau contoh kalau kita meninggal dunia, mana isteri ni nak duduk? Confirm tak ada rumah, tak ada apa dah. Itu kan tuan-tuan tengok baca kes tu dekat jumpa kat Petronas, bila tanya kenapa kan masuk surat khabar apa semua. Si apa ahli waris dah menuntut rumah, jadi rumah tu saya kena keluar. Memang kena keluar sebab memang tak ada hak dah. Tapi suami yang bijak dia kena urus dengan cara yang terbaik, hibah ke apa dan sebagainya. Okey, itu kena faham. Okey, sumbangan secara tak langsung. Okey, 180,000 full semua suami lah bayaran bulanan apa dulu 180,000. Kemudian isteri kosong. Okay. Jadi ini dipanggil sumbangan secara tak langsung. Maksudnya isteri buat apa? Ni bunga-bunga ni isteri lah yang tanam. Okey kan, contohnya kan benda-benda sapu rumah tiap-tiap hari, suami tak cara dah sapu rumah, balik terlentang kan letih penat kerja kan. Okey, jadi sapu rumah, kemas rumah, jaga anak, bersih rumah, bersih itu, bersih ini, apa benda semua lah, semua sekali-sekali ni bil air api walaupun duit suami, tapi isteri yang tolong bayar kan. Tu sumbangan secara tak langsung. Jadi sumbangan secara tak langsung ini dia bukanlah menunjuk kepada duit ke apa, tapi sumbangan ataupun bahagian yang isteri buat, isteri habiskan masanya sepanjang masa dekat rumah. Okey, contoh lain. Ni sumbangan secara tak langsung ke? Isteri tak buat apa pun kat rumah. Facebook, TikTok. Contoh. Ini tak tahu isteri zaman milenium kan. Contoh kan. Ataupun suami tak ada apa sumbangan. Yang ada adalah isteri beli 180k rumah. Suami buat apa kat rumah? Tak ada buat apa? TikTok, main game, kan, tengok World Cup kan, itu je kerja dia kan. Lepas tu pergi berjalan, jumpa kawan-kawan dia, minum teh kat apa semua. Ada suami macam ni? Ada kan. Ada isteri macam tu? Ada. Ini realiti masyarakat saya sebut ni kan. Jadi memang tak ada langsung sumbangan secara tak langsung. Lepas tu contohnya dayus ataupun suami pula ada haka pada isteri kan, keluar rumah apa semua pergi dan silakan tanpa izin suami. Yang tu payah sikitlah bila sebut walaupun ada sumbangan secara tak langsung, tapi bila mana ada unsur-unsur macam tadi, derhaka, keluar daripada ketaatan, suami tak menjalankan nafkah yang sebaiknya, suami dah lah tak beli rumah, contoh kan, isteri beli rumah, goyang kaki pula, kerja pun malas kerja, jadi payah sikit lah, kan, apa lepak belalang, kan. Jadi kita kata itulah dia punya konsep yang kita kena faham, apa sumbangan langsung, apa sumbangan secara tak langsung. Maksudnya jangan khawatir, suri rumah sepenuh masa, buat yang terbaik apa benda semua. Jadi untuk terutama untuk mengelakkan isu tadi tu, isteri dihalau kan, ahli keluarga, memang sepatutnya isteri memang kena keluar. Sebab apa? Sebab selepas tempoh iddah lah. Okey, selepas tempoh iddah, sebab sepatutnya duduk tu kat rumah tu lah. Tapi selepas tempoh iddah, rumah tu bukan lagi milik si isteri. Mungkin ada bahagian, mungkin ada sumbangan secara tak langsung, mungkin ada apa, tapi kita kata dia dah jadi milik ahli waris. Yang isteri mungkin dapat 1/8 daripada bahagian rumah. Banyak mana 1/8? Kan mungkin bilik je lah kot dapat. Ada pula ahli keluarga kata tak apa, isteri duduk kat bilik, petumak duduk kat ni duduk kat ruang tamu ni. Tak ada orang bagi macam tu, biasanya jual rumah tu kan, bagi tu. Jadi bila dah jual, isteri nak duduk kat mana? Kan duduk hotel, takkan baru nak apply rumah mesra rakyat kan, ataupun Selangorku, memang problem lah kan, gaji tak ada apa tak ada. Jadi kata suami memang kena bijak. Suami kena plan bukan setakat masa hidup, bukan setakat dia punya pelaburan, anak-anak membesar, tapi bila aku meninggal dunia, isteri aku ni macam mana? Kan, yang harta faraid, harta pusaka tu biarlah ada cash, ada benda lain tak apa, tapi kediaman ni ataupun kereta ke sebiji, kalau boleh hibahkan untuk isteri.
kan, ataupun sebaliknya. Jadi kita kata itu antara perancangan yang sangat penting supaya nanti tidaklah terkapai-kapai si isteri kalau ada cash ke apa pula ke, hibahkan ke contohnya dan seterusnya. Itu tuan-tuan boleh buat secara perundangan di banyak tempat lah, amanah raya kan, as-solihin trustee berhad, wasiat syok dan seterusnya. Banyak. Cuma ada amount lah yang perlu dibayar. Cuma proses perundangan tu ikut hukum hakam syarak, diikut proses faraid, diikut hibah, diikut wasiat dan apa kehendak yang kita nak. Kan, contoh lain kalau kita nak kata harta persalinan pun kita letak sekali selepas faraid apa semua tu pun ada, mereka akan uruskan. Itu dia punya konsep dia. Okey. Okey. So, inilah ibu ada hak. Okey. Kemudian kes-kes rujukan. Ni kes yang berlaku sepanjang banyak kes sebenarnya kat Malaysia ni. Okey, tapi ni kes yang secara umum lah kita sebutkan. Pertama, kes Hajah Saudah lawan dengan Hanafi. Okey, ni suami isteri lah. Tuntutan harta persalinan boleh dibuat selepas kematian suami atau isteri. Maksudnya sebelum tu boleh, selepas pun boleh. Ni kes ni 1990. Tak silap saya kes-kes ni dihandle oleh Tun Saleh Abbas. Okey, kena tengok balik lah. Okey, ada maksudnya waktu tu kita punya peguam negara kan, ataupun kes berkait dengan mahkamah apa, Tun Saleh Abbas. Sebab tu sehingga dia asaskan Solihin Trustee Berhad. Solihin Trustee Berhad tu urusan wasiat, wakaf, hibah apa, wasiat apa semua tu, dia punya owner lah, dia asal yang tubuhkan. Lama dah, ingat 20 tahun lebih kot. Saya pun sempat kerja situ. Tapi tak lama lah. Cuma nak katanya kes-kes ini memang berlaku dan tuntutan-tuntutan ini menang. Okay, tuntutan-tuntutan seperti ini adalah menang. Okay, ini kes Botok Jaafar 1985, menemani suami menangkap ikan, dia anggap sebagai sumbangan. Sumbangan secara tak langsung. Kan lagi kan nak lap peluh suami nak angkat ikan kan. Yang tangkap ikan tu suami, tapi nak cerita ni kes terpencil lah ni. Kes terpencil nak cerita ada sumbangan secara tak langsung. Ni lekeh sangatlah tentang isu menangkap ikan ni kan, tapi kita kata hak dalam rumah tu kan, basuh rumah, mop rumah, bersih rumah, tiap kali suami balik rumah kemas. Tapi tiap kali balik rumah berselerak. Tu isteri tak ada sumbangan secara tak langsung tu kan. Tapi setiap kali balik rumah kemas, dapur apa semua, siap masak lagi apa semua kan. Jemur baju apa benda semua, kemas, tilam apa macam-macam lah. Itu semua sumbangan secara tak langsung, lagi jelas lah daripada isu menangkap ikan yang kita sebutkan ni. Okey. Kamarul Zaman, Umi Kalsum. Suami dan orang Islam yang bukan berbangsa Melayu juga boleh menuntut harta sepercarian. Ini kes pula yang bukan bangsa Melayu tapi Islam. Bukan bangsa Melayu tetapi Islam. Okey, yang bukan Islam macam mana? Bukan Islam tak adalah yang berkait dengan kes mahkamah nak tuntut macam mana. Kan, terutama kalau hibah mungkinlah boleh. Kan, kalau wasiat mungkinlah boleh, tapi biasanya kalau di Malaysia ni dia banyak isu pula. Macam mana pula kalau si suami Kristian, isteri itu adalah Islam ataupun sebaliknya kan, dan seterusnya. Itu panjang pula cerita dia. Cuma kita kata secara umumnya tak adalah harta pusaka, tak ada hibah, wasiat wasiat boleh. Wasiat kepada orang bukan Islam boleh. Okey, wasiat kepada orang bukan Islam boleh. Hibah kepada orang bukan Islam juga boleh, hadiah. Contohnya apa? Contoh macam ni. Anak ni kaya, dia Islam. Tapi mak ayah tak masuk Islam. Contohnya. Kan? Jadi pada waktu itu kita kata faraid memang tak dapat. Kalau anak tu meninggal, harta-harta kekayaan tu tak dapat kepada orang yang bukan Islam. Kan kita dah sebut dah sebelum ni dalam hadis sahih Muslim, Bukhari apa semua, tidak akan dapat diwarisi orang yang kafir kan, daripada harta-harta orang Islam. Tetapi kalau si anak tu buat hibah, kan dia kata saya nak bagi juga kat mak saya ni, saya hibah 50,000. Bagi mak, dapat hibah 50,000. Kan, kalau wasiat contohnya sekian-sekian. Tapi kalau wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 yang nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Banyak ke soalan ni? 20 lebih chat ni. Okay. Kemudian, harta yang tidak diklasifikasikan sebagai harta sepencarian. Harta yang didapati melalui faraid. Macam saya sebut tadi, harta pusaka. Yang kedua, harta yang didapati melalui hibah sama ada sebelum atau selepas perkahwinan. Okay, hibah. Contohnya dia jadi milik 100% lah. Okay, yang dihibah, yang dihadiahkan, nanti kita akan bincang khusus wasiat dengan hibah ni, nanti kita mungkin wasiat dulu ke, mungkin hibah dulu ke, nanti kita akan detailkan. Sebab tak apa nampak lagi hibah ni apa. Sebab secara umumnya hibah ni adalah pemberian lah, ataupun hadiah. Kan, cuma dalam bentuk yang macam mana, keadaan macam mana dan seterusnya, itu nanti kita akan detailkan. Okey, adakah wang KBSP dikira sebagai harta sepencarian? Okey. Fatwa iaitu Majlis Fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Islam Agama 22 Februari 2005. Wang KBSP tidak boleh dianggap sebagai harta sepencarian. Tak bolehlah si isteri nak tuntut harta sepencarian suami. Tak boleh pula suami nak tuntut harta KWSP yang isteri kerja apa semua sebagai harta sepencarian. Sebab apa? Sebab dia dibahagi secara faraid. Okay? So penama lah. Kan? Dia ada penama, tamu haji pun ada penama.
KWSP pun ada penama. Jadi kita letak penama semua tu. So penama tu dia sebagai pemegang amanah. Bukan dia punya. Jadi dia kata saya punya semua ni. Kan tak? Dia pemegang amanah. Maksudnya dia nanti yang akan agihkan ataupun cari orang yang pandai ke ataupun cari pihak tertentu ke yang akan mengagihkan ia secara faraid ataupun harta pusaka. Okay. So itu dia punya konsep dia lah. Okay. So dia tak termasuk daripada harta sepencarian. Okay. Duit apa? Duit KWSP. Ni 2005 ni. Kan? Tapi kalau sekarang ni 2015-16 dah ada KWSP patuh syariah lah. So kalau kata sebelum pengagihan harta pusaka pun semua ni dia kena cleansing. Dia kena cuci duit KWSP tu. Kan banyak mana? 70% daripada dividen. Banyak tu. Kan dividen 100,000 maksudnya 70,000 dia kena cleansing. Kalau sebelum ni. Jadi saya kata wajiblah untuk tukar kepada akaun patuh syariah. Jadi mungkin anak-anak perempuan ke, suami ke ataupun perempuan sendiri ke yang mungkin ada kerja ke apa. So yang mana belum tukar ni terutama anak kita ke apa, syukur. Kan? Bahkan saya penasihat syariah ada beberapa tempat ni, syarikat apa semua ni, saya kata wajib ataupun seboleh-bolehnya bagi majikan bila mana nak buka akaun KWSP bagi pekerja baru, terus buka akaun KWSP patuh syariah. Jadi alhamdulillah syarikat ikut. Tapi bukan syarikat tu kementerian ke apa, bukan syarikat kan, ada klinik, ada hospital, ada apa semua tu. Jadi alhamdulillah mereka buat dan mereka teruskan supaya mereka seorang majikan bukan hanya sekadar bagi kerja tapi menyediakan yang patuh syariah. Okay. Jadi bukan senang juga sebenarnya nak jadikan satu syarikat patuh syariah ni. Antaranya kita kena semak banyak benda lah, dia punya SOP, dia punya code of conduct dia punya surat majikan kepada pekerja, surat ini, surat itu kan. Kemudian dia punya code of conduct ni maksud etika, kod kerja semua kita kena tengok kan. Kemudian juga dia punya KWSP, dia punya bank dia guna apa, bank masuk gaji, bank keluar gaji apa semua. So itu semua tu benda tanggungjawab penasihat syariah untuk lihat kepada benda-benda yang seperti ni. Okay. So berhati-hatilah kalau KWSP belum tukar patuh syariah, kena tukar. Sama ada kita, anak-anak kita semua nasihatkan. Okay. Sebab tak banyak majikan yang sedar tentang isu ni. Okay, melainkan telah kita nasihatkan. Jadi ada alhamdulillah majikan yang memang ambil berat tentang isu KWSP, pekerja yang baru mesti patuh syariah. Okay. Kemudian dia punya akaun gaji pun untuk pekerja kalau dapat akaun Islamic Bank. Perbankan Islam lah, tak kira lah mana bank Islam kan. Jadi itu dia punya konsep dia. Okay, kemudian perjanjian aset perolehan bersama. Okay, yang ni pula isunya ialah bila mana kita nak buat yang dipanggil sebagai tadi kita cerita tadi, tuntutan selepas bercerai suami isteri, tuntutan yang meninggal salah satu suami isteri ataupun tuntutan yang dilakukan oleh ahli waris kan tadi kita sebut tadi. Okay. Tapi yang ni pula ceritanya sebelum bercerai, sebelum mati, sebelum apa semua tu, isteri dan suami awal-awal lagi buat perjanjian aset bersama, aset perolehan bersama. Contoh suami 50%, isteri 50%, rumah ke apa ke, ataupun isteri 1% ataupun suami 60% ataupun isteri sekian-sekian. Okay? So ini memberikan hak yang lebih kepada suami ataupun isteri. Maksudnya bila ada perjanjian harta sepercarian ini, dia seakan-akan hibah juga sebenarnya, maka ahli keluarga tak ada hak dah untuk menuntut dan bolehlah suami ataupun isteri tu tinggal kat rumah tu tak payah keluar. Okay. So tak bergelendangan lah. Itu maksud dia. Okay. Buka kuasa serta-merta memudahkan proses pembahagian harta sepencarian. Okay. Okay. So di kat sini tu kita timbulkan isu. Boleh bagi siap-siap harta sepencarian. Maksud belum mati, belum meninggal, belum bercerai apa semua, boleh tak? Okay. Pertama, proses undang-undang yang panjang dan membosankan. Pertama, isu ni kalau tak buat harta sepencarian. Okay. Yang kedua, sumbangan perlu dibuktikan. Ni kalau tak buat harta sepencarian. Yang ketiga, pembahagian mengikut putusan mahkamah kalau belum buat harta sepencarian. Yang ketiga, empat akan tak puas hati. Yang kelima, pertelingkahan. Yang keenam, melibatkan kos guaman apa semua yang sangat tinggi. Ini ceritanya kalau belum buat harta sepencarian untuk tuntutan harta sepencarian. Okay. Cerita sekarang ni ialah kelebihan kalau bagi siap-siap. Okay, bagi siap-siap ni bukan kita, jom kita bincang dengan isteri berapa kita nak bagi portion apa semua, itu cerita lain kan. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Hai untuk engkau, untuk aku. Apa dah untuk engkau, apa dah untuk aku kan. Itu Piramli punya style. Okay. Tapi nak ceritanya ialah isu sebelum ni, maksudnya
kita boleh buat. Boleh buat, ada syarikat antaranya Salih Terasi Berhad lah. Ataupun ada mungkin tuan-tuan boleh tanya kat WhatsApp shop ada berapa sekian-sekian, dipanggil deklarasi harta sepencarian. Okay, declare lah. Deklarasi harta sepencarian. Maksudnya kita ni boleh dulu buat kalau berlaku kematian ke apa. Itulah sebabnya tu. Itu antara kebijaksanaan suami isteri lah. Sebelum berlaku kematian ataupun apa, kita dah buat awal-awal pembahagian harta-harta sepencarian. Okey. Jadi kelebihannya kalau kita dah buat awal tu berbeza dengan yang tadi. Jadi kita belum buat lagi kan. Okey. So dah buat siap-siap, semua pihak boleh memutuskan dan bersetuju dengan cara pembahagian. Itulah kita nak bagi apa, rumah 50% ke dan sebagainya kan, apa kereta ke apa dan sebagainya, terpulang. Okey. Kemudian semua pihak benar-benar berpuas hati dengan bahagian masing-masing. Maksudnya suami dan isteri lah. Okey. Kemudian yang keenam, melindungi hak suami isteri. Kan, dua-dualah suami ataupun isteri. Yang keseterusnya, mempercepatkan proses pembahagian. Pembahagian ni bukan faraid ya. Harta sepencarian lah. Okay, menjimatkan masa, tak payah tukar naik mahkamah ke apa semua. Kan nak kena bawa resit, nak kena buktikan saya dulu pernah ni. Pernah apa? Pernah mop lantai 3 kali sehari. Jadi payahlah cerita kan. Okey, kemudian seterusnya, tanda tiada perternikahan sebab dua-dua tu dah setuju. Kan? Kemudian memberi kelesaan dan juga memudahkan, terutama bagi suami isteri. Dan kemudian, okey, ahli waris dapat apa? Ahli waris dapat harta pusaka lah daripada yang selain daripada rumah, selain daripada kereta yang telah pun dibuat tuntutan harta sepencarian selepas mana dibuat hibah, selepas mana dibuat wasiat, kan adalah bahagian dia. Sebab tu wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Okay, so maksudnya dia buat itu sewaktu mana mereka hidup. Okay, sewaktu mana mereka hidup. Sebab asalnya bila kita hidup, harta tu asalnya milik kita. Tapi kata Syekh Datuk Zulkarnain Radhawi, harta tu milik Allah lah, kita je yang pinjam sekejap tu. Kita pinjam lah kan, yang dalam poket. Sebenarnya betul-betul harta kita yang kita makan. Dua je harta kita. Yang kita makan, yang kita gunakan betul-betul. Kemudian yang kedua, yang kita infakkan. Sebab tu dalam hadis yang sahih ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tanya, apa yang kekal daripada makanan. Waktu tu masak kaki kambing, masak betih kambing tu kan, lamb shank ke apa, macam itulah lebih kurang zaman dulu kan. Jadi bila dah masak tu, Nabi tanya apa yang berbaki. Kata Sayyidatina Aisyah, hanya 2 ketul saja yang berbaki. Tak silap saya waktu tu dalam hadis sebut berapa puluh ketul kan. Kata Sayyidatina hanya 2 yang berbaki. Sebab yang lain tu semua bagi kat orang. Sahabat Nabi datang makan apa semua, Nabi jamu dan sebagainya. Kan, jadi bila Nabi nak makan tu, ataupun Nabi nak makan pada waktu lain, maka ada 2 saja kata Sayyidatina Aisyah. Kemudian Nabi betulkan Aisyah punya persepsi tu. Bukan 2 yang tinggal. Kan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, 2 tu kata Nabi SAW secara umum, 2 itulah yang rugi. Sebab yang puluh-puluh lagi tu kita telah infakkan di jalan Allah. Bagi orang makan apa semua, itu kekal. Itu betul-betul milik kita. Kan, jadi sebenarnya tuan-tuan, yang betul-betul milik kita ialah yang kita infakkan. Itulah milik kita dekat akhirat nanti. Itu kena jelas tu. Kan, selain daripada tu, yang milik kita, yang kita makan. Kan, kadang-kadang orang makan kan, pergi meat nate lah. Makan daging, makan steak apa benda semua tu. Kan, lepas tu muntah. Tak jadi rezeki dia, tak ada milik dia. Dapat makan sekejap, apa tu keluar daripada perut. Kan, jadi rezeki ni macam-macam Allah bagi. Tapi kita kata, cara pengurusan itu kita dapat memudahkan sebab harta tu asalnya adalah milik yang Allah pinjamkan untuk kita sebab belum bagi kepada ahli waris lagi, kan, belum kepada ahli waris lagi tapi dia adalah milik kita. Okey, kalau contohnya katalah saya buat perumpamaan, katalah suami ni beli 5 biji rumah. Ada cara tuan-tuan pelaburan beli 5 biji rumah tu, si rumah kena faham sini maksudnya boleh kan, tapi dia ada cara dia. Pertama sekali memanglah sedikit gaji semua tu. Yang kedua, bila kita beli rumah tu, kita sewakan rumah tu, kita ada buat slip bayaran. Maksudnya bank tengok seolah-olah kita ni sebenarnya tak bayar rumah sebab orang yang sewa tu bayarkan rumah. Apatah lagi kalau dapat lebihan pula, patutnya bayar bank 1,000 tapi kita dapat sewa rumah 1,200. Dapatlah 200. Kita punya income pasif kita. Kan? Jadi maksudnya ada orang yang macam tu. Okey, katalah suami dia jual semua 5 biji rumah tu sebab tu dikira sebagai rumah pelaburan dia. Dia jual. Maka tak ada ahli waris nak tuntut ke apa sebab tu harta suami, harta asal dia kan, dia pun jual. Ataupun kalau ada sumbangan isteri tadi pun bagilah, maksudnya bahagian berapa-apa dan sebagainya yang dapat daripada pelaburan apa semua tu. Okey, so kemudian pula contohnya suami tibalah dia punya syarikat tu bankrupt ke apa ke, rumah yang mereka duduk pun mereka jual. Jadi mereka ambil keputusan untuk sewa je rumah. Sebab bayaran bulanan mungkin 3,000 ke 2,000 lebih ke komitmen. Jadi sewa rumah mungkin 1,000. Dan cari rumah yang kekal sikit sewa kan. Jadi pada waktu tu tak boleh ahli waris kata kenapa dia jual, itu kan harta pusaka. Harta pusaka apa dia, itu harta suami. Kan? Maksudnya sebelum suami meninggal lagi.
Jadi kita kena faham dulu sebelum tu apa beza di antara kita nak sangat tuntut kan, oh suami ada rumah besar kan, adik-adik nampak suami ada rumah besar, dia nak kena tuntut ni harta pusaka nanti. Kalau tiba-tiba suami jual, tak ada. Itu dia nak fahamnya bahawa dia bukan termasuk daripada harta pusaka yang kita nak awal-awal lagi kita plan kita nak dapatkan dan sebagainya. Okey, ada sikit masa lagi insya-Allah. Jadi saya rasa habis dululah dekat situ. Harap kita fahamlah tersebut serengkah tentang isu harta syariah. Sekejap lagi saya forward kita punya ni. Biasanya memang akan buat awal, akan buat lewat. Itu pun baru buat tadi slide tu. Okey. Okey, terpedaya lelaki yang itu telah ujian masing-masing. Johor RM22.50 harta sepencarian, sepencarian pula mas kahwin. Boleh beli apa agaknya RM22.50. Itulah nak kata beli beras berapa kilo pun tak dapat. Tapi nak cerita tambahan tu mungkin daripada pemberian lah kan, itu yang orang buat 9999 kan 2222 entahlah apa perapat tak tahulah. Kalau dibuat sesaja tak apa. Ni kan sempena 12 hari bulan 12 kan. Dia pun kahwin 12 hari bulan 12, dia pun 12,112 berapa ringgit. Kan itu bahaya tu. Okey. Pasal bisik kan. Okey. Betul tu. Dekat belah mana? Penang? Kedah? Penang tak Ustaz? Okey. Betul. Kedah seberang. Okey. Okey, Penaga kan. Okey. Kuala Muda, betul? Kuala Muda pun ada, betul? Okey. Penaga, betul, tempat yang sama Okey, seterusnya okey, ada soalan sikit Kalau rumah nama suami isteri bila meninggal salah seorang, maknanya perlu difaraidkan ustaz bahagian simati, jadi susah sebab tu digalakkan untuk hibah. Betul? Okey. Katalah contoh tadi kan kita sebut 50-50%. Maksudnya dua-dua tu JV untuk beli rumah. Okey. So ataupun kongsi slip gaji yang sama untuk mantapkan dapatkan sebuah rumah yang lebih besar dan sebagainya. Okey. So secara umumnya 50-50 adalah milik suami, 50 adalah milik isteri. Bila salah seorang meninggal, 50 tu akan difaraidkan. Daripada 50 tu maksudnya nanti katalah contohnya 1/berapa akan dapat pada isteri akan dapat, pada suami pun akan dapat, tapi tak semua rumah tu. Jadi takkanlah pula kata tak apa, kalau gitu bahagian besar ni dapur sampai ke ruang tamu ni, ni saya punya. Yang ni mak punya, atau adik-beradik lelaki punya. Jadi takkan nak tinggal sama pula, problem isu. Jadi hibah dapat membantu ataupun deklarasi harta sepercayaan tadi dapat membantu untuk salah seorang dapatkan lebih dan tidak menganiaya salah satu pihak yang mana tinggallah bergelandangan ataupun disingkirkan ataupun dipinggirkan dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya. Anak-anak OKU boleh terima hibah warisan harta? Tak boleh. Boleh. Anak-anak OKU, okey. Dalam fiqh, dia ada dua benda. Okay. Satu dipanggil ahliyatul adab. Yang kedua ahliyatul wujub. Okay. Ahliyatul adab ni maksudnya, dia tak terikat dengan hukum hakam syarak, melainkan dia kena balik Islam berakal apa benda semua. Okay. Ahliyatul adab. Adab ni maksudnya melaksanakan. Dia ahli untuk melaksanakan satu ibadah itu, maka syaratnya balik berakal apa benda semua. Okay. Yang kedua ada ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub ni maksudnya dia lahir je terus terikat dengan hukum. Kan contoh apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah tu apa hukum dia? Kena bayar. Siapa kena bayar? Pak dia kena bayar lah. Kan bila? Kalau dia lahir, kalau sebelum terbenam matahari 30 Ramadan. Katalah pukul 5 petang tu, hari lah puasa tu, lahir anak tu. Wajib pak untuk bayar. Tapi kalau 1 Syawal tu lahir, kan maksudnya lepas maghrib tu, ngam-ngam lepas orang nak bertakbir tu, lahir anak dia. Tak wajib bayar sebab dah habis waktu Ramadan. Sebab zakat fitrah bulan Ramadan bukan bulan Syawal. Okey. Jadi di situ dia kena bayar sebab dia wujud je dia, lahir je dia telah ada. Samalah hibah ke wasiat ke apa ke, dia ada je terus boleh kita wasiatkan. Kan? Ataupun contohnya katalah ibu ni, contoh saya buat, ibu ni nak melahirkan anak. Tapi ibu ni ada kompilasi, mungkin kena COVID ke apa, bimbang takut kematian ke apa, maka dia pun wasiat, dia kata kalau anak ni, tu cerita kes sepencil lah, anak belum lahir, tapi dia kata anak lahir kalau sihat, maka pada waktu tu mungkin saya meninggal ke apa, saya tak tahulah, takdir Allah lah, tengok macam mana. Maka selepas tu, lahir, ibu meninggal. Maka ibu meninggal tu, maka anak tu dapat wasiat. Apa-apalah yang diwasiatkan. Maksudnya anak OKU, yang baru lahir, baby, apa semua tu, semua isu berkait dengan harta apa semua dia boleh diwarisi. Okey. Boleh tak hibah masa hidup dibuat secara dokumentasi saja tapi mereka akan hanya berkuasa? Boleh. Itulah dipanggil deklarasi hibah harta sepercayaan. Deklarasi hibah. So maksudnya biasanya memang ada wasiat shop ataupun soleh trustee ataupun tempat-tempat tertentu yang memang menyediakan dokumentasi ni.
Maksudnya dokumen tu semua jelas, berapa nak bagi bahagian apa semua. Maka bila berlaku penyerahan tu, selepas mana yang buat hibah tu meninggal. Jadi kita kata itu tak ada isu, memang benda tu berlaku dan boleh. Okey. Kalau suami masa hidup beritahu kalau dia meninggal dunia dulu, cakap pada isteri, awak gunalah duit yang dalam bank tu untuk guna awak, dan dia bagi nombor PIN dan nombor akaun sekali. Sepatutnya memang gitu. Sepatutnya tak ada rahsia lah. Ni kadang-kadang ni mesti ada benda-benda tu. Kan? Contohnya apa? Nak buka telefon pun ada nombor rahsia. Kan? Suami tak boleh buka telefon isteri tak boleh buat. Memanglah itu privacy. Tapi kita kata kalau berlaku kematian, PIN tak bagi, PIN kedekut, nombor apa semua tu, memang harta tu beku lah. Bila pergi kat JPN, report kematian, semua akaun-akaun bank apa semua akan dibekukan. Jadi isteri nak makan macam mana? Nak isteri adalah kita kata suri rumah sebelum masa. Maka kita kata ni bagus. Sebab tu kena ingatkan suami. Bukan maksud kita nak ambil duit suami. Bukan maksud suami nak ambil duit isteri. Tapi masing-masing tahu. Kan berapa nombor akaun, berapa PIN, berapa benda semua tu. Maka kita kata itu sangat membantu pada waktu-waktu yang sukar. Okay. So, maksudnya, apakah itu hibah atau kalau betul terjadi kena faraidkan ataupun tidak. Okey. Yang ni, dia kena faham daripada sudut pertama, suami bagi ni atas dasar mungkin nafkah harian ataupun apa kegunaan lah. Okay. Tapi kalau ada lafaz yang jelas, suami kata memang hibahkan ni, akaun ni, nombor PIN apa semua ni, duit ni nanti, sebab tu saya kata paling terbaik buatlah secara bertulis. Itu memang kuat dan tak ada siapa-siapa boleh bantah lah kan. Bukan tak sah hukum. Hukum sah dah kalau kita sebut kat suami kita. Suami kita sebut kat isteri kita, sah dah. Tapi kalau bertulis tu, dokumentasi tu lebih kuat. Kan, maksudnya ahli waris ni dia tengok je lah, oh ni memang ada ni, suami tulis ni kan, ataupun taik dalam grup WhatsApp ke apa. Taik ni memang ni meninggal dunia, semua akaun Maybank ni, akaun Rimau ni semua isteri punya. Kan, ataupun akaun Sotong ni saya ambil lah. Ni semua suami yang punya kan contohnya. Jadi kita kata waktu tu bagus. Itu jelas semua waris tahu. Jadi maksudnya nanti waris tak boleh tuntut sebab tu hibah. Itu adalah wasiat contohnya. Ataupun 1/3 adalah milik isteri, 1/3 adalah milik suami. Itu jelas. Tapi bila tak ada jelas macam tu, ataupun mungkin tak berapa jelas ni nafkah ke ataupun apa, maka kemungkinan besar waris akan boleh menuntut lagi. Sebab itu masih takluk pada hukum berkait dengan faraid. Yang boleh diambil ialah berkait dengan apa? Dengan nafkah edah ke apa ke, yang itu boleh. Berapa bulan apa semua tu, yang itu memang untuk survive lah sepanjang masa sebelum mungkin bekerja, sebelum lepas habis tempoh edah suami isteri ke dan sebagainya, maka yang itu dibenarkan. Tapi kita kata biar jelas. Maksudnya hibah ini adalah wasiat ataupun dokumen, lantik siapa peguam ke apa, itu lebih bagus supaya terang. Ahli waris dia boleh tuntut mungkin rumah, boleh tuntut mungkin kereta, tapi yang dalam akaun ni tak boleh sebab ini memang telah dihibahkan kepada isteri ataupun suami ataupun sebaliknya. Okey. Bolehkah kita tulis sini untuk hibahkan rumah di atas sebidang tanah untuk seorang anak dan disetujui oleh ahli keluarga lain tanpa pergi pejabat tanah? Boleh, tak ada masalah. Kan, lepas tu tukar nama terus. Habis cerita. Dan hibah tukar nama terus. Okay. So tukar dia semulitnya begitulah. Okay. So selepas kita dah kata hibah tu, semua ahli keluarga tahu memang yang ni nak bagi hibah kat anak ni bagi hibah kat anak ni apa semua, itu kira dah sah dah sebenarnya. Maka kalau kita kata dah tulis apa semua dah sah, dah selesai, maka kalau lebih baik lagi pergilah terus untuk tukar nama. Okay. Itu dia punya cara dan kaedah dia lah. Okay. Cumanya kadang-kadang dia bimbang kenapa tak nak tukar nama. Kadang mak ayah ni bimbang juga, jadikan anak dia buat benda pula kat tanah. Kan rumah tu pula dia buat benda, dia sewakan pula rumah tu kan contohnya. Kan, ataupun dia buat benda lain. Jadi itu cerita lain pula tu, nanti kita bincang. Hibah boleh tak tarik balik? Okay, hibah tu tarik balik. Contohnya, hibah dia boleh berlaku dua. Sama ada hibah mutlak ataupun hibah amanah. Hibah mutlak bagi terus, tukar nama terus, dapat terus semasa hidup. Kalau hibah amanah berlaku biasanya lepas kematian, baru diserahkan. Okay, yang kita bincang ni hibah mutlak ni, maksud bagi dulu contohnya telefon. Bagi telefon ni dekat anak. Ni contohnya ayah hibahkan kamu telefon. Hibah hadiah lah. Hibah tu hadiah lah kan. Hibah. Lepas tu tengok merosot pembelajaran anak ni. Kan dia punya subjek biologi E, dia punya subjek pendidikan Islam D, kan contohnya. Abang kata kamu dia dah merosot ni mungkin sebab telefon. Ayah tarik balik. Contohnya kan. Boleh tak boleh? Kan sebab dalam hadis Nabi sebut apa? Dari riwayat Imam Bukhari. Orang yang menarik semula hibah ni seperti mana anjing menjilat semula muntah ni. Itu Imam Syafi'i kata, sebab tu kata tak boleh apa benda semua. Tapi tak apa, nanti kita bincang isu hibah tu lebih besar lagi. Adakah hibah mengabaikan faraid? Sebenarnya tak. Okey, sebenarnya asalnya tak. Sebab asalnya ialah harta tu milik kita sebelum kita meninggal dunia. Bila tak ada hibah, lepas tu kita meninggal dunia, semua akan bagi secara faraid. Tapi kalau ada hibah, harta-harta yang dihibahkan tu kena bahagikan dulu
dan kemudian barulah ahli waris apa semua mendapat daripada bahagian faraid. Kan maksudnya dia tidak menafikan mengabaikan faraid, dia adalah untuk sebagai kasih sayang. Kita dapat pahala tak bagi hibah? Dapat pahala sebab kita bagi hadiah, kita bagi itu ini dan sebagainya, dan boleh jadi kepada ahli waris dan boleh jadi juga bukan kepada ahli waris. Jadi maksudnya hibah dia tidak mengabaikan faraid sebab asalnya adalah harta kita. Asalnya adalah kita dan kita belum meninggal dunia. Jadi kita nak bagi hibah sebab apa? Kita nak pahala. Sebab tu Nabi sebut kan yang contohnya apa ni harta yang mengalir kan pahalanya tu kan sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir pahala. Kita kata kita nak buat hibah, kita nak buat wakaf contohnya. Itu harta kita tak boleh kata saya tak boleh wakaf harta saya kan, saya tak boleh buat ni kenapa? Oh ini semua harta yang akan jadi faraid, itu akan jadi. Tapi harta tu masih milik kita. Yang akan jadi tu akan jadi. Tapi daripada sudut sekarang yang kita masih miliki harta apa semua tu, kita boleh buat sebebasnya terutama yang berkait dengan kehidupan kita dekat akhirat. Kan? Jadi hadiah tu akhirat. Kan kita wakaf apa semua akhirat, wasiat apa semua akhirat. Itu juga berkait dengan isu yang penting. Okey, last soalan. Bagaimana sekiranya suami letakkan nama isteri pada rumah dan kereta dan mengatakan saya belikan rumah ni untuk awak dan kereta ni untuk awak tapi saya gunakan dulu untuk pergi kerja. Bagaimana situasi setelah dia meninggal dunia? Maka kalau ni jelas semua jadi milik suami isteri lah. Okey, kereta semua nama apa semua tu, juga rumah semua tu jadi milik isteri. Tu lagi jelas kalau ada nama tu tak ada siapa lah yang nak bantah tu kan. Okey, ada nama tu. Itu satulah isu nama, tapi orang kadang tak puas hati, dia tak memang dekat mahkamah syariah dia okey, pergi bawa mahkamah sivil. Macam-macam cerita orang tak puas hati ni macam-macam. Jadi ceritanya kalau dah jelas suami kata macam tu, minta bantuan suami untuk buat satu sign ke kan ataupun pergi kat pejabat peguam ke apa ke, terus letak. Isunya apa? Supaya orang lain tak tuntut lah. Memang ni peguam dah sebut lah. Dengan bangganya isteri sebut contohlah kan. Dengan bangga suami sebut, ni isteri saya dah bagi kat saya ni. Nampak ni dia punya tu. Kan contohnya. Itu lebih cantik. Tapi sebenarnya secara hukum jelas lah tu. Itu memang hibah yang diberikan kepada si isteri. Itu memang jelas lah. Okay? Tapi lebih cantik maksudnya saya hibahkan, saya hadiahkan, saya belikan. Ni sama ni. Ini semua termasuk dalam terma yang dipanggil sebagai hibah. Okay, nanti insyaAllah kita bincangkan lagi. Ni sama juga ada lagi memang banyak soalan. Saya hibah banyak simpanan. Saya hibah banyak simpanan kepada anak-anak sebab saya ada anak perempuan, tiada anak lelaki. Ayah mereka telah meninggal dunia. Saya nak elakkan anak-anak dianiaya. Jadi suami baru tak banyak dapat pusaka daripada saya dan seterusnya. Betul? Itu kira dapat hibah itu memang bagus. Itu hibah kepada anak-anak dan satu benda yang sebaiknya diberikan kepada anak-anak. Adapun selepas ni penipuan dengan suami baru dan sebagainya, maka yang tu teruskan kehidupan dan kalau ada isu harta pusaka ke apa, yang tempoh itulah. Tempoh itu. Maksudnya yang asal sebelum kahwin apa semua itu asalnya semua hak daripada si isteri yang asalnya. Wallahualam. Jadi saya cukup dulu kat situ. Ada persoalan, ada perbincangan nanti kita bincang lagi. Ada wasiat, ada hibah. Banyak lagi isu-isu buat muamalat. Ini isu-isu lebih kekeluargaan sebenarnya. Okay, nanti kita bincang isu-isu yang contoh akad, mungkin ada yang suka melabur. Macam mana nak tahu pelaburan patuh syariah kan, pelaburan itu halal, tak menipu dan sebagainya. Ada tips yang sangat banyak. Nanti kita akan cuba share. Itu nanti next lah untuk kita bincangkan. Tapi insyaAllah untuk next ni kita cuba dulu habiskan wasiat dengan hibah. Kalau kita dapat insyaAllah. Jadi saya serahkan balik kepada Kak Liza. Minta maaf ada salah dan silap, kurang dan sebagainya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita suruh dengan tasbih kafara subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tak ada lagi. Alhamdulillah, sebenarnya saya ni baru tahu kata rupanya harta pencarian ni ingatkan berlaku boleh tuntut waktu perceraian je. Rupanya selepas ketika kematian ataupun semasa hidup pun dah boleh dah buat. Rupanya baru tahu. Kalau Ustaz tak cakap tadi tak tahu. Alhamdulillah lah. Jadi jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semua. Tadi kita dah baca tasbih kafarah. Jadi insyaAllah jumpa esok pagi kita jumpa dengan kelas Ustaz Syahmi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama. Sahabat, sebenarnya kan, jadi sebagai seorang kan, hibah inilah yang hati seorang isteri. Kalau tak ada hibah, kita agak terkapai-kapai lah kan. Memang tak ada apa, memang kita memang kata 100% tu, tapi sebenarnya bila kita ingat balik perbuatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita macam apa nak jaga sangat kan, apa yang dia nak lakukan sangat benda ni semua kan. Selagi mana kita jaga Allah, selagi mana insyaAllah kita yakin macam tu lah, selagi mana kita jaga Allah, Allah takkan sia-siakan kita. Jadi kita macam nak berjaya sangat dengan suami tu, jadi macam
macam rasa macam tak apa dah, apa yang dia bagi pun dah seberahmat, semua ada pun semua memadai. Jadi nak lebih-lebih meminta hibah tu macam tak apalah, urusan tu biar dia sendiri, melalui dia punya orang kata apa ya, Allah bagikan kepada dia kebaikan, dan yang orang kata dia boleh fikir sendirilah kebaikan yang kita dah bagi dia, Allah bagikan dia rezeki daripada segi rumah tangga semua dia, Allah urus bagi yang baik. Dia nak balas macam mana kan, macam mana nak berikan isteri dia, macam mana nak layan isteri dia, nak apa yang terbaik untuk isteri dia, nak tinggalkan isteri tu macam mana setelah keadaan nanti, itu tak reza kan. Tapi Puan, boleh saya nasihat, ada sepupu, berlaku pada sepupu saya, dia kahwin dah lambat, lepas tu dia kahwin dengan suami tu adalah 11 tahun, lepas tu suami tu sakit dengan cepatnya. Suami tu pesan, masa sakit tu, saya nak tukar nama lah, atau nak masuk nama awak. Dia cakap kat isteri dia nak masuk nama awak kat harta-harta ni kan. Dah kata isteri, biasalah isteri ni hati lembut kan. Tak payahlah abang, nanti dulu abang uruskan sakit abang dulu. Lepas tu tak apa bulan, lepas tu dia meninggal. Bila dia meninggal, rumah yang dia buat, dia pesan kat isteri dia, saya buat rumah ni, awak duduk sini kalau saya tak ada besok. Tapi bila meninggal je, adik-beradik dia semua nak ambil rumah tu. Dia tak ada rumah. Dia sekarang pergi dia ada kat Kuala Lumpur. Masa suami tu sakit Kuala Lumpur lah, lepas tu dia balik ke Johor. Jadi sekarang ni dia dah lah tak ada anak sebab kahwin lambat kan. Tak ada anak. Tu harta dia semua adik-beradik suami pula yang nak. Jadi kalau ada peluang buat hibah ke apa, sebab kita tak tahu kan hidup mati kita bila boleh berlaku. Ini berlaku pada sepupu saya sendiri. Itu yang saya kesian kat dia sekarang sebatang kara. Ayah tak ada, mak dah uzur sangat. Dianya suami pula meninggal, tak sempat nak hibah ke nak apa harta benda. Sekarang adik-beradik suami pula tuntut semua. Bukan dia belas kasihan, dia tuntut habis. Saya pesan kat orang semua buat. Bukan macam contoh tadi saya bagi kan. Suami meninggal, anak-anak saya hibahkan apa semua. Sebab kita mungkin akan kahwin, kita tak tahu budi bicara yang ke depan ni kan. Jadi kita kena beringat. Kita kena tahu itu semua akan jadi ujian pada kita. Itu je lah. Bukan kita sangka buruk. Kita tak mau ujian tu menyusahkan kita nanti kemudian hari. Itu je lah pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan bagi share pengalaman. Jadi memang maknanya dia rumah tu rumah pusaka ke apa yang direbutkan oleh keluarga suami dia tu? Suami dia buat rumah atas tapak lot tanah yang adik-beradik kongsi-kongsi. Jadi dia tak tukar nama lah, itulah masalahnya. Atau tak hibah ke apa. Jadi tanah tu kongsi adik-beradik. Semua seorang buat bahagian ni, orang buat ni, kakak, adik semua buat. Dia pun buat lah kan sebab dia ada tanah kat kampung dia buat. Padahal di Kuala Lumpur ada rumah dia ada, tapi ialah biasa orang kalau dah bersara nak balik kampung kan. Jadi dia buat rumah dengan duit sendiri beratus ribu. Akhirnya adik-beradik tuntut. Yang isteri ni orang kata dah lah anak, tak ada benda nak bantu dia, nak support dia punya ni kan. Jadi tu dia yang sekarang ni tengah guna peguam lah, kalau boleh nak minta bahagian dia lah kan. Kalau dapat rumah tu satu pun jadilah untuk dia duduk, untuk dia sara. Kereta dia pernah, rumah dia pernah, tak ada belas kasihan tu, saya kesian tengok dia. Saya dah uzur, kalau saya boleh turun tolong dia kan, bantu. Tanah harta ni orang gelap mata kan, betul lah tu. Betul. Tanah harta orang gelap mata, dia tak ada ihsan, sifat ihsan tu dah hilang. Kan, memang isu ni memang selalu jadi pun sebenarnya, banyak isu yang macam ni sebenarnya. Sebab tu ada sistem hibah, wasiat semua tu kan. Macam akak kan, dulu akak ada anak perempuan je kan, jadi selalu orang tu kata tak ada anak lelaki besok harta semua ni. Saya sedih juga kan, bukan kita yang menentukan anak kita perempuan ke lelaki kan, kita tawakal je lah. Tapi bila sampai dapat ilmu hibah ni, dia kata saya kata ini Allah bagi ilmu kita untuk kita buat persediaan masing-masing kan. Tu saya hibah. Jadi tak ada sekarang nak kahwin ke apa, saya tak risau dah. Sebab dah buat hibah kan. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Terima kasih. Akak ni dari mana Kak? Saya sekarang ni, saya asal Waipoh.
Orang Kuala Kangsar, maaf. Duduk Ipoh. Tapi sekarang ni saya di Sungai Petani rumah anak sebab saya tak sihat. Saya lah orang-orang gemas kan. Tak sihat. Jadi saya duduk dengan anak sekejap. InsyaAllah kalau ada rezeki saya balik Ipoh. Akak dapat join kelas ni daripada mana Kak? Saya inspirasi lah kita sebab akak punya pengalaman ni kan, jadi akak boleh join kelas kita ni, macam mana akak boleh join ni? Ada asalnya jemputan. Lepas tu saya duk follow, jadi dia suruh join group. Saya join group. Oh, dalam grup ya? Ya, dalam group. Dalam grup yang awak WhatsApp tu? Ini Quran GAA kan? Ya, betul. Saya join group. Alhamdulillah, terima kasih Kak bagi kita orang satu peringatan bagi kita orang yang masih bukan model lah, maksudnya orang kata je lah peringatan pada semua lah kita, pelajaran kita hari ni kan ada pengalaman, ada ilmu yang super yang Allah bagi bila Ustaz dah sampaikan ilmu, jadi pengalaman daripada akak sendiri. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Kak, insyaAllah kita jumpa lagi ya dengan saya Ustaz Syahmi. Terima kasih sama. Terima kasih. So kita jom salam Datuk. Terima kasih Kak ya. Jumpa lagi Rizal, masya-Allah. Saya akan sesi pagi dengan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofia. Terima kasih. Terima kasih Kak Syida, terima kasih Kak Liza. Hari ni satu-satu kita dapat biji yang ni. Okay Naya, terima kasih.